Wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man hada bihadih waqtada biqudwatih wastanna bisunnatih wa amila bita'alimihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya serta taufik dan inayah-Nya. Pada malam yang mulia ini, yang merupakan malam yang pertama tahun baru hijrah 1442, di mana pada malam ini alhamdulillah kita dapat melakukan satu pengisian yang sangat baik. Walaupun saya difahamkan kali ikut pada malam ini sepatutnya diadakan majlis bacaan Yasin sempena masuk tahun baru hijrah. Namun begitu, pada malam ini kita memilih untuk mengadakan amalan yang lebih utama, yang lebih afdal daripada membaca Yasin. Itulah kita berada dalam majlis ilmu, yang mana kita saya yakin dan percaya keberadaan dalam majlis ilmu itu menjanjikan fadilat yang lebih besar, fadilat yang sangat utama berbanding sekadar kita membaca Yasin. Ini kerana kita semua maklum kelebihan berada dalam majlis ilmu itu adalah terlalu besar berbanding sekadar kita berkumpul untuk membaca Yasin. Jadi insyaAllah pada malam yang mulia ini apa yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian berkaitan dengan hijrah. Saya cari awal Muharram punya bahan tuan-tuan, tak ingat mana letak. Nak cerita sikit kan berkaitan dengan bulan Muharram ni. Sebab bulan Muharram ni dia termasuk dalam bulan-bulan Muharram, dia ada kelebihan dia. Dia ada dia punya orang kata apa? Fadilat dia yang tersendiri. Tak apalah, tak ingat mana dia. Tak apalah, saya terus pergi pada ni lah. Cuma apa yang saya ingat kelebihan bulan Muharram ni, yang pertama dia termasuk salah satu daripada bulan-bulan haram. Bila masuk dalam bulan-bulan haram, maknanya walaupun tak disebut namanya secara khusus dalam dalam Al-Quran, tapi ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Yang mana bila Allah menyatakan inna 'iddatash syuhur 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ialah 12 bulan. Yang mana Allah telah tetapkan 12 bulan ini sejak daripada Allah menciptakan langit dan bumi. Dan daripada 12 bulan ini, kata Allah ada 4 bulan nama dia bulan haram. Bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan penghormatan. Itulah yang dikatakan bulan bulan-bulan haram. Okey, baik. Jadi tuan-tuan bila menyebut tentang bulan-bulan haram ni, maka Nabi menjelaskan apakah dia bulan haram. Maka Nabi sebut itulah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Jadi disebut Muharram itu sebagai salah satu daripada bulan Muharram, bulan-bulan haram. Yang mana tuan-tuan, antara perkara yang Allah tekankan ni khusus bila kita berada dalam bulan-bulan haram, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang menzalimi diri kamu. Jadi tuan-tuan, berkata Qatadah yang menghuraikan ayat tu, dia kata apa? Perbuatan zalim ni tuan-tuan, perbuatan zalim tu tak fahamlah zalim ni bukanlah maknanya sebagaimana yang kita faham
kan, perbuatan kejam itu antara perbuatan zalim. Zalim ni paling senang tuan-tuan bila kita kan tak letakkan diri kita sebagai hamba Allah, itu je. Mudah je tuan-tuan. Bila kita tak jadi hamba Allah, mana kita dah zalim pada diri kita. Sebab memang Allah cipta kita ni sebagai hamba. Ya. Atau kita jangan sekali-kali keluar daripada kepompong hamba. Kekalkan kita ni sebagai hamba Allah. Bila kata hamba ni makna sami'na wa ata'na lah. Dengar dan taat. Dengar dan ikut, dengar dan buat. Itu sifat hamba. Kalau dengar dan ingkar tu bukan hamba. Nampak tuan-tuan ya? Jangan na'uzubillah min zalik. Okey, baik. Ya, jadi maknanya perbuatan zalim ni ya, sebenarnya bila-bila masa pun berdosa. Ya. Tak kira lah bulan haram ke bulan tak haram ke, tetapi apabila Allah menyebut secara khusus jangan melakukan perbuatan zalim dalam bulan-bulan haram, menunjukkan kalau siapa yang melakukan perbuatan yang haram itu dalam bulan-bulan haram, maknanya dosanya bukan lagi dosa yang biasa. Ya. Sebab dia yang pertama mungkin kita akan dapat dosa kerana melanggar, kan ya, yang dikatakan apa, batas sempadan Allah. Ya, yang kedua dapat pula dosa kerana apa? Kerana kita dah mencemarkan kemuliaan bulan haram yang sepatutnya kita jaga diri kita daripada melakukan perbuatan dosa. Inilah perkara tuan-tuan yang kita kena hati-hati. Baik, itu kelebihan bulan Muharram yang pertama. Yang kedua, apa kelebihan bulan Muharram? Iaitulah bulan yang disebut dalam hadis yang mana Nabi menyatakan bulan Muharram ini adalah bulan yang Allah menyandarkan ya, bulan kepada namanya. Sebab ada hadis yang Nabi menyatakan afdalus siyam ba'dal faridah siyamu fi syahrillah al-muharram. Ya, yang bermaksud sebaik-baik puasa selepas daripada puasa wajib. Kan? Iaitulah puasa di bulan Allah. Nabi sebut bulan Muharram ni sebagai bulan Allah. Ya. Dan tidaklah tuan-tuan kata ulama ya, sesuatu itu apabila disandarkan kepada Allah, sudah tentulah dia ada kemuliaan. Ini yang selalu saya sebut. Bila kita sebut tentang baitun, rumah. Kan, kalau rumah saja tak ada apa kemuliaan. Tapi bila kita kata baitullah, rumah Allah, ada kemuliaan. Kan, kitab pun buku bersepah-sepah kan dekat lantai buku ni. Ya, tapi kalau kita gabungkan dengan kitabullah, kitab Allah yang ni Al-Quran, tuan-tuan jangan letak di bawah berdosa kita. Kan? Mana apa saja yang sandarkan kepada Allah ada kemuliaan, termasuklah syahrullah, ya, bulan Allah. Apa dia? Al-Muharram. Tapi mungkin tuan-tuan bisa dengar ada hadis yang mengatakan Rajab syahrullah, kan, Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bisa dengar kan? Ya, Rajab tu bulan Allah, Sya'ban bulan aku kata Nabi, dan Ramadan tu adalah bulan umatku. Ya. Bila diselidiki akan hadis tersebut tuan-tuan, ada dua. Yang pertama mengatakan ianya maudhu', palsu, dan ada yang mengatakan ianya dhaif. Kan ya, palsu dan dhaif. Kalau palsu dan dhaif tu makna tengah-tengah tu lah. Kan ya? Kan? Maknanya dhaif yang sangatlah. Bila ada dhaif dengan palsu, na'udzubillah min zalik. Tapi itulah yang kadang-kadang disebarkan. Kan, yang sebarkan ni bukan orang-orang biasa-biasa kan. Kan, kadang-kadang ustaz-ustaz juga. Kan? Orang yang berilmu juga. Ya. Nampak tuan-tuan ya? Jadi maknanya hadis tu dia tertolaklah dengan hadis yang saya bacakan tadi, riwayat Imam Bukhari tuan-tuan ya, yang menyatakan ya, bulan Allah adalah bulan Muharram. Itu kelebihan yang kedua lah, kerana disandarkan nama bulan itu kepada nama Allah. Yang ketiga, apa kelebihan bulan Muharram? Ya, disunatkan puasa sunat dalam bulan Muharram. Ya, disunatkan. Kan? Hari apa? Tak ada ketentuan. Cuma berpuasa dalam bulan selain daripada bulan Ramadan. Nampak tuan-tuan ya, dia taklah macam bulan Ramadan sebulan, tidak. Ya, dia ada dua cara ya, berpuasa di bulan haram ini. Kalau ni orang yang rajin puasa lah. Yang pertama sama ada dia selang sehari, kan, macam mana puasa Nabi Allah Daud, ataupun dia berpuasa sebagaimana yang Nabi ajarkan kepada seorang yang bernama Al-Bahili. Yang Nabi kata apa? Sum minal hurum. Nabi buat isyarat kan. Ya, tiga macam ni. So minal hurum, kemudian Nabi genggam watruk. Nabi buat macam ni. Maknanya 3 hari puasa, 3 hari tinggal. 3 hari puasa, 3 hari tinggal. Ya, itu cara yang kedua. Ini bagi orang yang rajin lah. Kan? Yang tak rajin tu Isnin Khamis cukup dah. Kan? Ya, nampak tuan-tuan. Baik, itu yang ketiga. Dan yang keempat,
kelebihan bulan Muharram kerana adanya puasa Ashura. Nampak tuan-tuan ya, insya-Allah ya. Tapi yang paling afdal Ashura ni kita buat 2 hari lah, 9 dan 10. Itu lebih afdal. Nampak tuan-tuan ya. Okey, baik. Jadi itulah tuan-tuan ya, di antara 4 kelebihan yang ada dalam bulan Muharram, di samping kelebihan-kelebihan lain lah, iaitu yang besar ya. Dan puasa Ashura saya tengok tuan-tuan berat juga ya, sebab jatuh hari Jumaat dengan Sabtu tu. Jumaat tu Tasu'a 9 kan, Ashura tu hari ke-10, jatuh hari Sabtu. Orang kita ni Sabtu rajin kenduri pula. Tapi tak tahu kok PKPP ni kurang kenduri, tak tahu. Kan? Kan? Ya, maknanya tambahlah kan. Kalau Sabtu ni berapa bulan? 22, tambah 7, 29. Tu dia. Ya, rasanya anak saudara isteri saya nak akad nikah hari tu. Baru je rancang nak ke bagian Datuk Wawasan tuan-tuan. Ya, tak apalah. Kita kenduri ni yang ialah kan, ni yang wajib tu kita hadir je, makan tak wajib pun. Kan? Sayang juga kan. Dah puasa bukan senang nak jumpa Ashura ni setahun sekali tuan-tuan. Kan ya? Kadang-kadang tak apalah, pergilah gagahlah pergi kenduri. Kan? Kalau tuan rumah suruh makan, abang kata puasa Ashura lah, nak macam mana? Kan? Tuan rumah pun berakal sikit lah. Dah tahu orang nak puasa Ashura, kenduri buat apa hari tu? Dah sungguh tuan-tuan ya, saya sebut di mana-mana. Kita kalau boleh tuan-tuan, dalam 1 tahun kita nak buat kenduri banyak hari lagi. Kalau boleh 2 hari ni jangan ganggu. Jangan kacau. Hari apa? Yang pertama hari Arafah 9 Zulhijjah, yang kedua hari Ashura. Kerana tuntutan puasa tuan-tuan sangat besar. Nampak tuan-tuan ya? Kan sangat besar. Jadi sayanglah kalau kita buat kan hari yang kita digalak, sampaikan orang perempuan ya, saya nak sebut di sini. Ya, orang muslimat boleh berpuasa walaupun tanpa keizinan suaminya. Selalu di puasa sunat ni orang perempuan kena minta izin suami tuan-tuan. Nampak? Kalau suami tak izinkan, tak boleh, berdosa. Ya, puasa dah sah tapi berdosa. Buat apa? Orang puasa nak dapat pahala kan? Ni puasa dapat dosa. Tapi kecuali 2 jenis puasa yang saya sebutkan tadi, puasa Arafah dengan puasa Ashura. Walaupun tanpa keizinan suami, tanpa kebenaran suami, boleh teruskan puasa dan isteri tidak berdosa. Sampai macam tu. Pasal apa? Tuntutan dia. Dan orang perempuan ni bukan senang nak puasa kan? Tiba-tiba suami tak pergi puasa, pelik betul suami. Kan ya? Baik, itu tuan-tuan sajalah ya. Saya sebut tentang hukum. Jadi kalau siapa yang boleh berpuasa, puasa. Dan yang paling baik, buat 2 hari. Ya, 9, 10. Atau kalau tak mampu 9, 10, buat 10 dan 11. Boleh. Ya, ataupun nak sunnah 3 hari, buat 9, 10, 11. Tapi Jumaat, Sabtu, Ahad lah. Kan? Sanggup buat, sila. Benda fadilat. Nampak tuan-tuan ya? Bukan benda wajib. Tapi kalau boleh kita buatlah. Baik. Okey, itulah tuan-tuan ya, beberapa ya yang berkaitan dengan kelebihan. Jadi pada malam ni insya-Allah kita kongsi sikit berkaitan dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang dikaitkan. Tapi hijrah bukan berlaku pada 1 Muharram ya. Jangan salah faham pula. Kan? Macam obat nasyid. Kan? 1 Muharram detik perpindahan. Contohlah tak betul lah tu. Ya, hijrah bukan berlaku pada seawal Muharram. 1 Muharram ni tuan-tuan yang menetapkan kalender ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ya, dialah yang menetapkan awal tahun baru hijrah itu ialah 1 Muharram. Okey, baik. Kita tengok tuan-tuan berkaitan dengan hijrah, pendahuluan. Hijrah adalah merupakan peristiwa besar yang membawa kepada perubahan dunia. Ya, daripada kejahilan kepada pengetahuan, kebatilan kepada kebenaran, kegelapan kepada cahaya. Itulah tuan-tuan yang dikatakan hijrah. Itu sebab hijrah ni antara perkara yang sangat-sangat agung. Ya Allah rakamkan dalam Quran, ya, yang diserakamkan dalam sirah nabawiyah tuan-tuan. Beruntung ya, sesiapa saja para sahabat yang terlibat dengan peristiwa hijrah. Beruntung. Ya, sebab Allah rakamkan pengorbanan mereka itu dalam Al-Quran. Baik. Dan hijrah mengingatkan kita kepada perjuangan, usaha, pengorbanan, jihad dan sebagainya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dalam menegakkan syariat Islam. Ya. Tapi ada pula hamba Allah dia kata apa? Hijrah ni satu pelarian. Tak betul ya. Kan? Tak tuan. Ya, nampak. Kalau pelarian ni melarikan diri dah. Nabi bukan melarikan diri. Ya, kan? Nanti kita akan tengok apakah di antara sebab-sebab hijrah. Ya, nampak tuan. Jangan kita menterjemahkan atau meletakkan sesuatu yang tidak sesuai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan prosedur juga mengajar kita bahawa perlu Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai contoh ikutan serta panduan dalam semua aspek kehidupan sekiranya ya menginginkan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
Ya, nampak tuan-tuan ya. Jadi kena contohin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba hari ni tuan-tuan, kalau kita nak tahu kita ni berada tak di atas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar. Kan ya? Macam mana kita nak tahu? Tengoklah. Macam mana agaknya kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang kita ni dah akan sebut, aku bukan Nabi. Nampak tuan-tuan? Betul. Siapa kata dia Nabi? Siapa kata kita Nabi? Tak. Nabi adalah Nabi. Kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, nampak tuan-tuan? Memang kita ni tak boleh jadi Nabi, tapi kita disuruh mengikut cara jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu aja tuan-tuan. Kalau betul lah kita ni cintakan Allah. Ya, apa bukti kita cintakan Allah? Ittiba'ur rasul, dengan mengikut Rasulullah, itu tanda kita cintakan Allah. Kalau tidak, kita bohong. Nampak tuan-tuan? Sebab jelas kan dalam ayat tersebut. Itu sebab apa yang Nabi lalui tuan-tuan, kita cubalah ya contohi. Dan kita pun tahu kita nak ikut semua kita tak mampu. Tapi selalu saya sebut kaedah fiqh kan. Mudah aja. Benda yang kamu tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kan? Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kita dah lalang tak payah buat. Salah lah. Nampak tuan-tuan ya. Ingat masa mula-mula Jumaat dalam PKP dulu kan. Kan PKP tak ada PKPB. Kan ya, dibenarkan berapa? 12 orang. Kan nampak tuan-tuan. Ya. Banyaklah pro dan kontra. Tak boleh lah apalah. Kan nampak tuan-tuan. Tetapi kita kena ingat. Kan ya, berlakunya rupanya ada pendapat yang mengatakan boleh 12 orang, tapi dalam keadaan itulah. Kan ada mudaratnya, ada kekangannya, ada maslahahnya. Nampak tuan-tuan. Dan ianya juga merupakan pandangan atau pendapat ya Imam Asy-Syafi'i, tetapi pendapat yang lama. Ya, semasa dia ada di mana? Di di Iraq. Di Imam Syafi'i ada dua qaul, dua pendapat. Satu di Iraq dipanggil qaul qadim ya, pendapat lama. Ya, yang satu lagi ketika dia di Mesir dipanggil qaul jadid. Dan boleh dikatakan banyak qaul jadid itu menasahkan qaul qadim. Bila pergi Mesir tu yang dia letakkan 40 orang tu. Nampak tuan-tuan? Ya, tapi oleh kerana ada masalah, mula-mula 12 orang. Kan? Yang penting Jumaat didirikan. Kan nampak tuan-tuan, sebab masa tu dah reda sikit kan COVID tu. Ya, tapi saya dipahamkan di Kedah katanya ada dah masjid-masjid yang terpaksa ditutup semula. Kan di beberapa buah tempat. Aktiviti pun stop. Ya, kalau ikut perkeliling lah. Kan ya, yang dikongsikan tuan-tuan, Allahu Akbar. Harap-harap tak sampai Kuala lah tuan. Takut ada gemai ke, hari siwa gangga mai seorang tuan-tuan. Kan mai terlajak masjid tuan-tuan, Allahu Akbar. Ya, tu kata jenis orang penting kan di sendiri ni susah. Kan? Dah tahu awak tu dalam kuarantin kan. Duduk di rumah udahlah. Apa yang sibuk-sibuk nak keluar. Kan ya, dah tahu dah. Ya, benda ni tuan-tuan, dia boleh menyebabkan apa merebak dan sebagainya. Baik, itu di antara perkara-perkara yang apa? Ya, yang kita kena hati-hati. Baik. Kita tengok pengertian hijrah. Hijrah ni apa? Ya. Baik, pada bahasa berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain itu hijrah. Macam sekarang kita hijrah juga daripada rumah mai sini kan. Hijrah lah tu. Kan? Berlaku perpindahan. Tetapi pada istilah ulama sirah ya, yang dikatakan hijrah perpindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada bumi Mekah ke bumi Madinah. Tetapi adakah perpindahan ini terus berlaku? Tak ada dah. Karena Nabi dah sebut la hijrata ba'dal fatahi. Tidak ada lagi hijrah selepas daripada peristiwa pembukaan kota Mekah, tak ada dah. Nampak tuan-tuan ya? Mana tak perlu dah tuan-tuan tinggalkan penjamuan. Pasal apa? Aku nak hijrah ikut Nabi. Tak payah. Tak perlu. Sebab kita ada gantian dua benda. Apa yang tinggal? Jihad, usaha ya, nak menegakkan agama Allah ya. Di mana kita berada? Yang kedua ialah niat yang baik. Niat yang soleh. Macam esok 1 Muharram kan. Cantiklah. Niat puasa tuan-tuan. Kan? Niat puasa. Baru niat. Bangkit belum tentu. Kan? Esok kan? Ya, cantik tuan-tuan. Mudah-mudahan permulaan, sebab esok hari kami, cantik tuan-tuan. Mudah-mudahan permulaan yang baik kan akan menjadikan kita mendapat pengakhiran yang baik. Saya pun dah habar dah kat isteri saya, esok kita pakat puasa lah. Ajak anak-anak. Kan ya, 1 Muharram. Walaupun bukanlah orang kata apa, 1 hari macam hari Arafah, macam hari Ashura kan. Tapi tak salah. Kan kita ambil lah yang pertama, puasa bulan haram tadi. Kan? Yang kedua hari Khamis.
Yang ketiga pula ambil 1 hari bulan. Dia memang kalau ikut tuan antara hari yang afdal kita puasa 1, 2, 3, 13, 14, 15. Itu antara hari yang kita akan digalakkan untuk memperbanyakkan puasa sunat selain pada Isnin dan Khamis. Tapi esok dapat berapa kan puasa Muharram dapat, puasa Khamis pun dapat. Ya, baik. Nampak tuan-tuan. Okey. Jadi perpindahan yang disebutkan dalam sirah sudah tidak berlaku lagi. Ya, yang dikatakan perpindahan daripada apa? Bumi Mekah ke bumi Madinah. Tetapi ada satu hijrah yang sentiasa berlaku dalam kehidupan kita. Yang ini kita tak boleh lari, tuan-tuan. Apa dia? Nampak. Pada istilah semasa, yang ini bila-bila masa, anytime, everywhere. Di mana kita berada, apa saja waktu, tuan-tuan, ini sentiasa berlaku. Apa dia? Iaitulah hijrah dalam melakukan perubahan atau peralihan yang membawa kepada meninggalkan apa jua sistem hidup yang tidak berasaskan Islam kepada menghayati sepenuhnya ajaran Islam dalam seluruh bidang kehidupan. Ini kita ambil daripada hadis yang Nabi kata, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu, atau kama qala sallallahu. Orang yang berhijrah ialah orang yang apa? Meninggalkan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah. Jadi kita kena tengoklah daripada kita bangun tidur sampai tidur balik. Kan ya? Ada tak kita mendatangi perkara-perkara yang Allah kata jangan. Ya, Allah kata tak boleh. Ya, Allah kata apa? Haram. Allah kata tinggalkan. Nampak tuan-tuan? Ya, kalau kita masih lakukan, mana kita belum lagi berada dalam konteks apa? Muhajir, orang yang berhijrah pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini berlaku bila-bila masa. Yang ketiga ni hijrah apa? Istilah semasa ni. Tak kira berapa umur kita, di mana kita berada, memang inilah tuntutan. Ya, dan orang tak boleh nak ubah kita, melainkan kita yang kena ubah diri kita sendiri. Nampak tuan-tuan ya? Kena tengoklah tu yang penting, muhasabah, cek. Kan dalam hari ini berapa banyak kan ya perkara-perkara yang mendekatkan diri kita dengan Allah, ataupun yang banyak kita buat perkara-perkara yang menyebabkan kita dimurkai Allah. Nauzubillah min zalik. Baik. Itulah tuan-tuan pengertian hijrah. Okey, ciri-ciri hijrah. Ya, nak tengok kita ni kan, boleh tak kita nak meniru hijrah Nabi tapi dalam konteks yang ketiga lah. Okey, yang pertama tuan-tuan ya, yang dikatakan hijrah meninggalkan sesuatu yang paling dikasihi. Kan? Kalau dalam Quran Allah senaraikan ada 8 kan. Ya, yang manusia sayang. Dalam surah At-Taubah tu. Ya, apa dia? Qul in kana abaukum. Yang pertama mak bapak. Ya. Yang kedua wa abnaukum, anak-anak. Yang ketiga apa dia? Wa ikhwanukum, adik-beradik. Yang keempat wa azwajukum, pasangan hidup. Yang kelima wa ashiratukum, ada orang dia sayang kepada kaum kerabat, pak cik, mak cik, dekat-dekat lah. Kan? Yang keenam apa dia tuan-tuan? Iaitulah wa amwalun yaqtaraftumuha, harta yang diusahakan. Penat cari harta, sayang tuan-tuan. Ya, dan yang ketujuh wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kita bimbang akan kerugiannya. Ada bisnes. Ada orang sayang nak tinggal bisnes tuan-tuan. Ya. Dan yang ke-8 wa masakinu tardawnaha, tempat tinggal yang kita dah selesa. Nampak tuan-tuan ya? Ada orang dia buat rumah besar-besar tuan-tuan, sayang nak tinggal. Kan? Tak pergi masjid ke? Allah, rumah baru buat. Tak tahu apa kena-mengena je tuan-tuan. Nak apa kata sayang tu. Kan? Nak tinggal rumah tu walau beberapa minit kan, nak mari masjid tuan-tuan. Dia sayang. Dia tak tahu sampai masa kan, suka tak suka dia kena tinggalkan juga rumah tu. Nampak? Bukan setakat dia akan kena tinggal rumah tu bukan lagi nama dia. Kan? Pada dia habis 1.5 juta, 4.5 juta kan, habis buat rumah. Tapi rumah lalat dah tukar nama geran. Kan? Betul tak? Nama di geran tu dah bertukar. Mula-mula tukar nama bini dia. Kan? Kena bini nikah baru. Macam mana? Kan? Elok nikah kan, bini dia baru nikah dengan suami baru, bini pula meninggal, siapa dapat? Suami baru lah dapat. Sengih suami baru ni. Kan? Aku tak payah keluar sekupang pun, cukup aku kahwin dengan janda kaya dia bak. Inilah yang saya pernah sebutkan, apa? Kebimbangan Nabi Daud alaihi salam. Apa dia? Tentang satu harta ya, yang mana orang lain kenyang tapi hitungannya, hisabnya ke atas kita. Ya, ingat doa Nabi Allah Daud, Allahumma inni a'udzubika min malin yushabbi'u ghairi wal hisabu ala nafsi. Ya Allah, minta lindung ya Allah
daripada harta yang mengenyangkan orang lain, tapi hisapnya aku yang tanggung. Yalah, kita yang usaha kan, kita yang cari duit tuan-tuan siang malam kan, tapi siapa kenyang? Orang lain kenyang. Allahu Akbar. Jadi ciri-ciri hijrah dia kena ada, ya, masa ada ketika kena tinggal semua ni. Lalu kita datang rumah Allah ni kan, tuan-tuan datang rumah Allah, tuan-tuan dah tinggal ni perkara yang disebutkan ni. Tinggal anak-anak, tahu anak-anak apa berlaku sekarang? Tak tahu. Tinggal rumah kan, apa berlaku pada rumah? Tak tahu. Pasal apa? Ni, nak cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tu? Kena ada. Tu sekurang-kurangnya orang lelaki berapa kali kena tinggal? 5 kali. Itulah waktu solat. Nampak tuan-tuan ya? Tu sebab sampai ada ulama mewajibkan orang lelaki mari ke rumah Allah. Kan? Sampai ada hadis kan, la solata li jaril masjid illa fil masjid. Nampak tuan-tuan? Ya? Tidak sah solat orang yang rumahnya dekat dengan masjid, melainkan mesti dengan apa? Di masjid. Mesti dia buat di masjid. Ya? Itu kali ke mazhab Hanafi ya. Mazhab Hanafi dia agak tegas. Mazhab Syafi'i dia tak katalah tidak sah, tapi dia kata tidak sempurna. Kan? Walaupun kita boleh buat jemaah di rumah, tapi tak dapat pahala penuh lah. Nampak tuan-tuan ya? Kan? Kecuali lah masa PKP dulu kan, masa time tak boleh datang ke masjid, itu lain. Tu insya-Allah kita dapat markah penuh. Pasal apa? Bukan kita tak nak datang, tapi tak boleh nak datang. Sekarang ni masjid dah terbuka tuan-tuan, tak ada alasan dah. Saya bimbang tu tak takut ada orang tak sembahyang Jumaat sampai sekarang. Itu benda yang saya paling bimbang. Alasan apa? PKP. Kan? Nampak? Padahal boleh je datang je awal. Ya, sebab saya yakin kebanyakan masjid dia apa? Panggil apa? First come first serve kan. Siapa datang awal, dia lah dapat. Saya ingat dulu mula-mula dia bagi kota kan, dia bagi apa? Bagi kupon. Siapa ada kupon sini macam masih kupon lagi. Ke first come first serve lagi. First come first serve kan, nampak. Datang awal, dapatlah tempat. Kalau kita tengok tempat, kita boleh cari masjid yang lain, tak ada masalah. Nampak tu tuan. Ya, saya ingat dulu kan, siapa yang dapat kupon lah kan baru boleh. Kalau tidak tak ada kupon tak boleh datang tuan-tuan. Tu lainlah. Kan, maksud tu kalau tuan-tuan tak datang tak berdosa. Okey baik. Itu tuan-tuan yang pertama. Yang kedua, selain daripada kita meninggalkan yang kita sayang, hijrah juga mempunyai matlamat. Hala tuju ataupun objektif. Bukan saja-saja kita tinggalkan anak isteri tu. Bukan saja-saja tinggal rumah. Bukan saja-saja kita tinggalkan perniagaan tutup. Kan? Walaupun kita tahu waktu ni kalau kita berniaga tuan-tuan, ramai orang datang. Kan? Tapi kerana ni ada matlamat. Apa matlamatnya? Kerana kita nak kepada yang lebih baik. Ya, nak kepada yang lebih sempurna. Dan juga yang lebih sesuai dengan kehendak Allah. Ya, sebab kita tahu tuan-tuan, ya, wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Ingat, apa yang ada di sisi Allah itulah yang terbaik dan itulah yang paling kekal. Ya, apa yang ada pada Allah tuan-tuan, keredaan dia. Ya, ganjaran pahala syurga. Ini semuanya tuan-tuan adalah merupakan apa? Ya, janji terbaik Allah kepada hamba-Nya. Allahu Akbar. Jadi alangkah ruginya tuan-tuan kalau sekiranya kan ya dalam kehidupan kita tidak bermatlamatkan apa yang disebutkan tadi. Hidup kita semata-mata dunia. Macam tadi keluar rumah semata-mata keluar rumah berjalan, tak ada apa. Rugilah. Nampak tuan-tuan? Ini penting ni. Ya, nampak ya? Ini sangat penting. Mencari keredaan Allah dan berusaha mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan nak dapat redha Allah tuan-tuan bukan dengan cakap. Ya? Nampak? Ya, bukan duduk saja dak. Kena ada sesuatu yang kita kena lakukan. Ya, kena ada ibadat yang kita kerjakan. Kena ada bacaan yang kita ungkapkan dan sebagainya. Insya-Allah mudah-mudahan kita akan dapat dua ni. Tapi kena faham yang kedua ini, syafaat Nabi ni bergantung dengan keredaan Allah. Ya, ingat nak dapat syafaat Nabi bersyarat. Syaratnya apa? Allah izinkan. Allah benarkan. Kalau tidak jangan harap tuan-tuan. Itu sebab kita tinggal keluar rumah, tinggal tadi orang yang kita sayang. Ya, orang tutur dulu katakan sayang isteri tinggalkan. Yalah tinggalkan ke mana? Kena ada matlamat. Nampak? Kan? Ya. Kita nak tinggalkan isteri. Kenapa? Sebab isteri ni ialah pasangan hidup. Ya, orang yang paling rapat. Kan? Dengan apa? Dengan kita tuan-tuan. Kan? Mana ada orang paling rapat? Dengan apa? Dengan seorang-seorang melainkan isterinya. Begitu juga seorang isteri. Tidak ada orang paling rapat dengannya melainkan suami dia. Nampak? Jadi bila suami tinggalkan isteri kerana apa? Kan? Apa matlamat? Tuan-tuan keluar rumah, tinggalkan rumah kerana apa? Apa matlamat? Tuan-tuan tutup perniagaan yang sepatutnya kan boleh menjana keuntungan.
Untuk apa? Inilah perkara tuan yang kita kena apa? Tentukan. Jadi berbahagialah kalau inilah yang menjadi matlamat, yang menjadi keutamaan dalam kehidupan kita, ya. Itulah yang akan memberikan kepada kita tadi, ya, akan apa? Suatu kekuatan, ya, yang Allah akan anugerahkan untuk kita melalui tuan-tuannya akan mehnah kehidupan. Kita kena ingat, Allah tak akan menganugerahkan sesuatu kelebihan itu melainkan bila adanya yang dikatakan pengorbanan. Usaha tu pengorbanan lah. Nampak tuan-tuan, ya? Jangan tunggu nak dapat redha Allah duduk saja, tak boleh. Tu saya kata buat sesuatu, do something. Kan? Walaupun sekadar sebut perkataan Allah, Allah, Allah. Kan? Jadilah. Adalah juga. Kan? Itu baru Allah. Kalau sebut yang lain, subhanallah. Kan? Lain pula. Kan? Dia punya orang kata apa? Apa nama kita panggil ganjaran dia? Allahu Akbar. Yang penting tu kan ada sesuatu. Baik. Sebab berlakunya hijrah. Okey, kita tengok. Yang kenapa berlaku hijrah? Yang pertama, perintah Allah. Itu benda yang kita tak boleh nak nafikan. Ya. Mungkin tuan-tuan tahu, ya, telah berlaku sebelum daripada peristiwa Nabi diperintahkan ni untuk berhijrah, ya. Telah berlaku satu perancangan jahat untuk membunuh Nabi. Ya, di satu tempat, ya, yang bernama tempat tu lupa pula. Ya. Kalau istilah kita macam balai raya lah. Kan, ya, balai raya tu tutup tuan-tuan, ya. Yang menghadiri tuan-tuan majlis tertutup tu orang yang betul-betul hardcore menentang Nabi ni. Kan, hak jenis orang tutup hotel tu, tapi hak yang jenis orang kata apa? Jenis memusuhi Nabi yang amat sangat. Nampak tuan-tuan, ya? Dalam duduk bincang datang siapa? Ya, Iblis. Itu adalah cerita yang sangat masyhur dalam kitab sirah. Iblis datang menyerupakan seorang tua, Syaikhun min Najd. Kalau dalam kitab-kitab sirah lah, seorang tua yang kononnya datang daripada satu tempat nama dia Najat. Ya, nampak tuan-tuan, ya? Yang mana dia nak turut serta juga. Kan, ya? Tengok apa perancangan musyrik Mekah, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu kan apa perancangan dia? Ada 3 kan? Ya, perancangan pertama nak tangkap Nabi, masukkan dalam penjara. Ya. Tapi Iblis lah orang pertama yang menentang. Iblis tentang, tuan-tuan. Nampak? Kan? Iblis persoalkan kewajaran kita nak tangkap Muhammad, bubuh dalam penjara, nak charge dia atas kesalahan apa. Nampak, tuan-tuan? Ya, atas kesalahan apa? Maknanya Iblis pun tak setuju tangkap tanpa bicara, tuan-tuan. Kat Malaysia kan ada akta ISA kan? Tak tahu ada kata sekarang tak ada kan? OSA kan? Apa ke sekarang? Dulu kan ISA, tuan-tuan. Bayangkan ISA tu Iblis pun tak setuju. Mana siapa yang setuju lebih teruk pada Iblis, tuan-tuan? Nak kata apa? Iblis tak setuju. Nak tangkap orang mesti ada pendakwaan. Betul tak? Sebab kenapa dia mesti dimasukkan ke dalam penjara? Apa nak bagi alasan apa? Bahkan kata Iblis, aku bimbang kalau sekiranya, ya, kalau kamu tangkap Muhammad masuk dalam penjara, apa akan berlaku? Nanti sahabat-sahabat Muhammad akan apa? Merayu pada negara-negara yang ada dekat luar kita ni, mari serang kita kerana kita dapat kezaliman kepada Muhammad kerana tangkap Muhammad tanpa bicara. Tu dia, tuan-tuan. Jadi pemuka Quraisy kata betul juga no. Cancel lah, tak edit. Batal. Okey, cadangan kedua. Kan? Ya, yang kedua pula bagi cadangan apa? Apa kata macam inilah, tangkap Muhammad, kita hantar negara lain. Bahasa kita buang negeri lah. Kan? Ini bukan negeri dah, buang negara terus. Kan? Kalau istilah kita buang daerah aja kan. Daerah Kuala hantar ke apa Larut Matang selama. Gelak je kawan tu. Kan? Contoh ini buang negara, tuan-tuan. Iblis tak setuju juga. Iblis, tuan-tuan, ya, kalau kita rasa kita jahat, dia PhD jahat, tuan-tuan. Mana ada makhluk paling jahat daripada Iblis? Nampak, tuan-tuan? Ya, tu akan janganlah manusia duk rasa lebih hebat pada Iblis, jangan, tuan-tuan. Ya, kan? Kalau kita rasa kita dah hebat, Iblis lagi hebat dalam nak merosakkan manusia. Iblis tak setuju. Dia kata jangan, kalau hampa hantar Muhammad pergi negara lain, pergi tempat lain, dia akan berpakat dengan apa? Dengan tu orang-orang yang ada di tempat yang dia kena buang tu. Hampa jangan lupa, Muhammad ni mulutnya manis. Maksudnya kalau dia cakap orang apa? Terpesona. Kan? Ya, Muhammad ni kalau bercakap orang terpegun. Ya, kan? Dia ada aura, dia ada orang kata apa? Kan? Satu kehebatan. Nampak, tuan-tuan? Macam kita lah kalau dengar ada ustaz-ustaz yang kita
Kan ya, kagum yang kita kan. Oh, rasa seronok. Kan rasa teruja, nampak tuan-tuan. Biasalah. Ya. Jadi iblis bagi amaran. Oh, kalau kata kalau hampa hantar Muhammad negara lain, habis kita. Dia akan berpakat dengan negara yang tempat yang dia kena bang tu, mai serang kita. Betul juga no, tak jadi. Cancel hak nombor 2. Hak nombor 3 ni yang hebat ni. Kan. Cadangan yang ketiga ni siapa yang cadang? Abu Jahal. Kan? Ya, mungkin tuan tahu kan cadangan Abu Jahal apa dia? Beginilah. Apa kata dia kata kita paksa 40 kabilah ya, yang bersama kita, hantar, setiap kabilah kena hantar seorang pemuda yang ni lah, yang kalau ke bahasa kita orang kata apa, yang badan tegak, badan sadar ni, kan ya, kalau kita apa hak six pack ni, kan hebat ya, yang mereka tu pandai bermain pedang, kan, kita lumurkan pedang itu dengan racun, kan, dan kita suruh kan ya 40 orang pemuda daripada 40 kabilah pergi bunuh Muhammad. Ya, sebab kalau sekiranya Bani Hashim yang merupakan kabilah Nabi Muhammad ni nak menuntut bela, mereka tak mampu. Sebab apa? Sebab mereka kena berhadapan dengan 40 kabilah. Jadi pada masa tu apa salahnya kita tawarkan untuk membayar diat, pampasan lah, kan ya, wang pampasan. Tak apa, kita bayar lebih pun tak apa, kata Abu Jahal. Yang penting Muhammad innalillah, Muhammad mati. Nampak tuan-tuan. Sampai macam tu. Iblis bila dengar, iblis kata apa? Hebatnya kamu. Kalau sampai iblis ni tuan-tuan dah puji manusia, maknanya siapa lagi teruk pada iblis sebenarnya? Itu dia. Kan saya kata iblis ni kan dia PhD kan, hebatnya pakar dalam benda-benda jahat. Kalau sampai dia boleh puji Abu Jahal tuan-tuan, maknanya Abu Jahal lebih teruk pada iblis. Bukan senang iblis nak puji orang tu kan. Sampai iblis kata, kalau bahasa kita tabik spring lah. Kan? Dia kata ini cadangan, dia kata arwah kan. Ya, aku tak pernah terfikir cadangan-cadangan yang hebat. Setuju. Ini yang saya nak ceritakan tuan-tuan. Rupa-rupanya apa yang direncanakan ke atas Nabi tuan-tuan, Allah tunjuk di hadapan Nabi. Kalau bahasa kita ni secara maya lah. Kan? Kalau hari ni orang kata apa, pembelajaran secara maya. Kan? Ya, maknanya budak duduk di rumah, tak payah pergi sekolah, kan, buka je skrin laptop, guru mengajar kat sana. Ada yang buka pakai tu dia guna yang apa? Yang touch screen. Kan? Apa istilah tu? Ada satu istilah. Dia macam orang kata apa? Dia ialah boleh nampak kan? Ya, bentuk dan sebagainya. Ya, nampak tuan-tuan. Kan? Boleh buat. Ya, rupanya zaman Nabi dah ada dah. Baik. Tuan-tuan, maknanya Nabi dah tahu baginda sallallahu alaihi wasallam akan dibunuh. Dah tahu. Tetapi adakah baginda melarikan diri? Tak. Relax je. Kalau kita tahu tuan-tuan kan, ya, nak kena bunuh, takkan tunggu lagi. Kan? Tapi kenapa Nabi tidak melarikan diri walaupun baginda tahu baginda akan dibunuh? Kerana ni jawapannya. Kerana belum lagi ada perintah Allah. Mungkin tuan-tuan tahu kan kisah Nabi Allah Yunus alaihi salam. Ya. Tuan-tuan, kenapa Nabi Yunus didenda oleh Allah sehingga dia berada dalam perut ikan yang dikatakan ikan yang besar, dia kata ikan paus. Ya, yang duduk selama berapa? 44 hari. Aku tak silap saya lah. Ya, 44 hari. Nampak tu dia 44 hari 44 malam. Duduk dalam tu. Yang dia bertasbih kan, yang masyhur dalam Quran, surah Al-Anbiya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Nampak tu tuan? Ya, tak berhenti-berhenti. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Akhirnya dengan apa? Zikirnya itu Allah lepaskan dia. Maka Allah sebut dalam surah Saffat, falaula kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi ba'tsun. Kalaulah tidak kerana Nabi Yunus tu orang yang rajin bertasbih, nescaya dia akan kekal dalam perut ikan tu sampai hari kiamat. Ya, tapi kerana tasbih menyelamatkan dia. Jadi maknanya apa yang kita boleh dapat? Kan, kalau siapa berada dalam keadaan macam tadi, kesusahan, dalam keadaan kepayahan apa, banyakkan zikir tadi. Nampak tuan-tuan ya? Banyakkan zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, dengan penuh pengharapan, ya, dengan penuh rasa apa? Ya, rasa lemah diri sebagai seorang hamba. Ya, nampak tuan-tuan? Ya, insya-Allah mudah-mudahan. Baik. Nabi Yunus, kenapa tuan-tuan Allah denda? Kan begitu. Kerana dia hijrah tanpa kebenaran
Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tuan-tuan ya? Tapi jangan pula kita pelekai Nabi Yunus, jangan, na'uzubillah. Ya, nampak tuan-tuan ya? Mungkin pada masa itu ada kalanya nabi-nabi dan rasul ni tuan-tuan, bila tidak ada panduan, bila tidak ada wahyu lagi pada masa itu, maka mereka akan berijtihad. Kan? Sebab masa itu wahyu tak ada lagi. Kan ya? Jadi Nabi Yunus dia berpandangan begini. Ya, dah tak apalah penduduk sini tak mau dengar, tak mau terima dakwah aku, biar aku cari tempat lain. Kan? Kalau saya pun cerita tuan-tuan, saya mari kampung Jamuan ni ada tiang je. Orangnya mandang, tak ada. Allah, nak ngajar siapa? Kan? Agak-agak bulan depan saya nak mari ke? Tak mari, baik bagi tempat lain. Betul tak? Kan? Jadi itu kata benda ni benda yang biasa. Kan? Satu benda yang biasa. Tetapi tuan-tuan kena ingat, ada keadaan tuan-tuan, bagi kita biasa, tapi bagi setengah orang tuan-tuan benda tu bukan biasa. Betul tak? Sebagai contoh. Ya. Tuan-tuan ya, kalau seorang ustaz, seorang tuan guru, betul tak? Kan ya? Seorang apa nama? Alim ulama tak mari datang ke masjid untuk sembahyang jemaah, pada rumah dekat dengan masjid. Orang bising tak? Ai mana ustaz tak nampak batang hidung ni? Betul tak? Tapi kalau dia cikgu Inggeris, ada orang nak bising. Kalau dia tukang kebun, ada siapa nak bising kalau tak main masjid? Orang tak tahu ya. Tak pernah tanya pun. Ada pernah tanya? Mana tukang kebun kita ni? Tak ada. Mana ustaz ni? Dia mula. Kan? Nampak tuan-tuan? Nampak? Kan beza tu. Pada perbuatan sama, dua-dua tak datang masjid, tapi seorang apa? Seorang tu ustaz. Kan? Seorang lagi tu bukan ustaz. Sama juga dalam keadaan tadi. Kan? Kalau macam saya, tak ada orang tak amal lah bulan depan. Nampak? Mungkin orang tak heran. Tapi untuk Nabi-Nabi dan Rasul tak boleh. Apa saja benda yang diperbuat, mereka kenapa? Ada keizinan daripada Allah Subhanahu. Itu sebab Nabi tidak berhijrah. Walaupun Nabi tahu nyawanya diancam. Kerana belum lagi adanya perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu orang kata apa nama? As-sa'id man wa'iza bi ghairi. Ya, orang yang bahagia, orang yang sentiasa belajar daripada apa? Kisah, iktibar daripada orang, cerita orang lain. Kita tu bila dengar cerita-cerita ni, jangan dengar saja, ambil iktibar, ambil pengajaran. Ya, dapat tuan-tuan. Jadi tak salah kalau kita membaca kisah-kisah, kan, ambil iktibar dan pengajaran, kan. Pada benda baik kita cuba contohi, benda yang tak baik kita cuba jauhi. Itu je, senang je tuan-tuan. Ya, okey, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, keadaan umat Islam yang dizalimi. Memang tuan-tuan ada, ya, beberapa kali Nabi didatangi oleh para sahabat mengadu tentang mereka dizalimi. Ya Rasulullah, ada dah yang kena bunuh dah ya Rasulullah. Ya, nampak? Tak ada ke orang kata apa? Ya, maknanya perintah supaya apa? Kena apa? Hijrah ke, keluar ke mana ke? Nampak tuan-tuan? Ya, sebelum-mula memang Nabi, kan, tak ada kata apa, sebab memang tak ada lagi, tak ada petunjuk. Sampailah satu malam Nabi bermimpi. Itu yang kata, ya, diperintahkan ya hijrah. Ya, tapi Nabi tak boleh lagi. Mana sahabat-sahabat ni hijrah dulu. Nampak tuan-tuan ya? Ini dikatakan satu ardun thayyibah, kan, bumi yang baik. Ya, nampak tuan-tuan ya? Iaitulah yang namanya Yathrib, tetapi ditukarkan menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Kan? Yathrib tu maknanya apa? Yang kecewa tuan-tuan. Rupanya bandar Yathrib tu hak geng-geng kecewa ni, geng-geng perah duk itu. Pada asalnya. Tapi bila datang Islam, Islam menukarkan kekecewaan kepada harapan. Ya, menukarkan kecewa kepada apa? Kan, kepada kehebatan. Itu yang jadi Al-Madinatul Munawwarah. Ya, sampai tenggelam nama Yasir tu orang dah tak ingat dah tuan-tuan. Ya, nampak? Saya macam tu sekali. Okey, baik ya. Jadi ini di antara sebab berlaku hijrah. Kemudian yang ketiga, suasana di Mekah tidak selamat untuk akidah. Ya, sebab tuan-tuan pun tahu keliling Kaabah saja ada berapa? 360 berhala. Bayangkan. Kaabah. Keliling Kaabah ada 360 berhala. Kan? Sebab apa? Mengikut hari dalam setahun. Ya, tapi Nabi tak boleh buat apa. Kan? Ya, boleh Nabi nak pecahkan apa berhala? Tak boleh. Kan? Siapa Nabi masa tu? Siapa Muhammad bin Abdullah masa tu? Seorang rakyat Mekah yang biasa. Kan? Ya, dia mengaku dia menjadi Nabi dan Rasul pun tak semua yang ikut dan tak semua yang percaya. Berani Nabi nak pergi hancurkan berhala dah. Bukan takut jadi fitnah lah. Nampak tuan-tuan? Ya, tapi tuan-tuan tengok bila Nabi datang kali yang kedua, kan, setelah hijrah ke Madinah, Nabi sampai ke bumi Mekah tuan-tuan,
Perkara pertama yang Nabi buat, hancurkan berhala yang ada di keliling Kaabah. Jadi pada masa Nabi hancurkan tuan-tuan ya, setelah Nabi datang daripada Madinah, tak ada siapa berani nak tegur. Tak ada siapa berani nak halang. Ya, pasal apa? Nampak? Ni kata penting kuasa. Sebab masa di Mekah Nabi rakyat biasa. Nabi datang kali kedua, Nabi bukan orang biasa dah. Nabi seorang pemimpin, ketua. Nampak tuan-tuan? Jadi begitulah kita. Bila kita diberikan amanah tuan-tuan, kuasa. Ya? Kan ada kuasa. Lepas tu kena guna kuasa tu tuan-tuan untuk apa? Untuk ni. Kan? Buang segala kemungkaran yang ada tuan-tuan. Ya, nampak? Ya, dulu mungkin kita tak ada kuasa. Kan? Dah ada kuasa. Okey, yang mana boleh sekat-sekat. Yang mana boleh halang kita halang tuan-tuan. Ya, itulah yang sepatutnya berlaku. Ya, okey baik. Jadi tuan-tuan ya fahamlah. Ya, kan kenapa berlakunya hijrah. Baik, yang keempat. Ini saya sebutnya perancangan hendak bunuh Nabi, ni saya dah ceritakan tadi. Kemudian jemputan penduduk Madinah. Ya, ini yang dikatakan kalau tuan-tuan tengok dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit pada tahun ke-12 ya, selepas daripada kenabian. Yang mana baginda didatangi oleh 12 orang ya, anak muda daripada Madinah. Ya, mereka inilah yang berbai'ah, mereka inilah tuan-tuan. Sebenarnya mereka datang ke Madinah tujuannya nak cari, sebabkan mereka dengar kata ada seorang ni mengaku menjadi Nabi dan Rasul. Jadi mereka nak cari, betul ke? Betul tak betul? Mana cerita Nabi Muhammad mengaku menjadi Nabi dan Rasul itu tersebar sampai ke Madinah. Itu 12 orang tu cari. Bila cari tuan-tuan jumpa tuan-tuan, kan mereka terus berbai'ah. Kerana mereka yakin orang yang mengaku Nabi dan Rasul inilah orang yang benar-benar Nabi dan Rasul. Sebab dia perselidik dah dulu latar belakang. Kan Nabi Muhammad tu tak bukan cala-cala orang. Ya, kan? Latar belakang dia bersih, clear. Memang kalau kita tengok tuan-tuan sejarah Nabi-Nabi dan Rasul ni, kan ya, sebelum mereka dilantik tuan-tuan boleh dikatakan clean lah. Kan? Kira bersih lah, tak ada masalah, kan? Ya, tak ada lah kot Nabi Muhammad tu masa muda lu rajin mengendak orang, tak ada. Dia tak ada isu, tak ada isu. Kita hari ni yang jadi masalah tuan-tuan, mulalah. Kan? Ambil borang pencalonan contoh ada. Contoh. Dia keluar habis cerita hal lama-lama. Baru ambil borang tak bertanding lagi tu. Nampak tuan-tuan. Habis keluar cerita lama-lama. Cerita masa kecil pakai seluar pendek pun keluar juga. Punya teruk punya manusia tuan-tuan. Padahal tu hak lama tuan-tuan. Zaman jahiliah kan. Ya, zaman kita tak reti, tapi itulah. Itu yang berlaku. Manakala kita hari ni tuan-tuan, katalah kita dilantik menjadi ketua. Kalau orang yang tak suka kita tuan-tuan, dia akan cari kelemahan kita. Dia akan cari mana kekurangan kita. Tapi Nabi Muhammad, orang nak cari kekurangan datang mana? Nampak? Sebelum jadi Nabi dan Rasul, siapa dia? Dia Al-Amin. Orang yang paling amanah, paling jujur tuan-tuan. Tak pernah khianat. Bahkan tuan-tuan tahu kan, Nabi tuan-tuan sebelum berhijrah, rumah Nabi jadi tempat letak simpan barang. Ya, dulu tak ada bank, sekarang kita ada kan. Boleh simpan apa? Peti amanah apa dalam bank tu kan. Boleh sewa tuan-tuan. Bayar bulan-bulan. Zaman dulu mana ada bank. Nak letak barang berharga. Tuan-tuan letak mana? Letak rumah takut. Jadi mereka akan letak di rumah orang yang mereka percaya. Orang yang mereka yakin sangat-sangat. Siapa dia? Nabi Muhammad. Tu kalau tuan tengok ya, ada hadis kan. Yang setelah Nabi hijrah. Bukan Nabi. Setelah dalam peristiwa hijrah ke masa Nabi hijrah. Nabi pesan kepada Sayyidina Ali. Nabi kata, wahai Ali, setelah aku selamat hijrah ke Madinah bersama Abu Bakar, sebab maksudnya Ali tak hijrah lagi masa tu. Ali kemudian. Itu yang dikatakan Ali disuruh kan, tidur di tempat apa? Kan ya, pembaringan Nabi SAW sebagai satu helah. Kan? Bila 40 orang pemuda masih keliling rumah Nabi tu tengok, Muhammad tu tidur ni. Kan? Nampak tuan-tuan? Ya, dia tengok, ada tu tak bangkit-bangkit lagi ni. Rupanya itu bukan Muhammad, itu adalah Ali. Tapi Nabi pesan, wahai Ali, setelah aku hijrah bersama Abu Bakar, tolong kembalikan barang-barang. Nampak? Kepada apa? Pemiliknya. Rupanya rumah Nabi itu banyak barang-barang yang berharga. Tapi Nabi tak sempat nak pulangkan. Nabi amanahkan kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nampak? Ya? Nampak tuan-tuan? Itu kata sirah Nabi cukup indah, cukup cantik. Kan ya? Tu kita tuan-tuan ialah, kan? Kita mungkin kita dah terlepas. Jadi anak-anak kita ni, kalau boleh tuan-tuan jangan sekali-kali ada yang dikatakan apa? Pencemaran pada sejarah hidup mereka. Cuba tuan-tuan kita olah dengan cara yang terbaik. Bukan apa? Kalau mereka nanti satu hari nak tampil, katalah mereka menjadi seorang pendakwah.
Tak ada masalah. Sebab daripada awal mereka dah dikenali sebagai apa? Seorang yang berakhlak mulia kan. Orang yang baik, taat kepada kedua bapa, yang jenis tak bercampur kan. Jadi orang mudah terima tuan-tuan. Tapi kalau anak kita ni masa muda tu, Allah ya Allah Rabbi, apa benda tak buat, semua buat belaka. Tiba-tiba tuan-tuan letak main ceramah kat depan ni. Kan? Kita bayang dia nilai duk curi getah skrap aku. Kan? Dia nilai duk apa? Duk calar kereta aku. Dia nilai duk pancit tayar kereta aku. Macam mana tuan-tuan? Agak tuan-tuan boleh nak terima? Padahal tak ada masalah benda tu, tapi kita akan terbayang-bayang sejarah hak tak elok tu tuan-tuan. Nampak? Itu sebab saya nak sebut pada tuan-tuan ya, manusia ni kalau nak bertaubat tuan-tuan, kena ikut macam mana yang disebut dalam hadis bab taubat tu. Kalau betul-betul nak taubat. Ya, apa dia? Dia kena pindah, jangan duduk dekat tempat asal dia. Ya, dan yang kedua jangan kembali dah. Nampak? Ya? Itu kalau bagi siapa yang ada sejarah lah kan. Nampak? Sebab kalau dia akan balik, orang akan ingat cerita-cerita lama tu walaupun dia dah bertaubat macam mana sekalipun. Daripada manusia tu seolah-olah macam taubat ni tak ada nilai dah pada manusia. Di sisi Allah tak ada masalah. Kan? Itu yang sampai tu dah, kalau perlu hijrah lah. Pergilah duduk tempat lain. Pergilah Mustautin, tempat lain senang. Kalau boleh tukar nama tu orang tak kenal ada nama dulu. Kan ni man mana? Man lembu contohlah. Kan? Yalah orang dulu kan jenis suka. Yalah nama man tu ramai. Kan? Apa dia? Man kerbau kan? Nampak? Contohlah. Kan ya? Jadi dia macam-macam kan. Jadi pergi tempat lain pindah tukar nama. Itulah tuan-tuan cara yang paling berkesan. Hiduplah baru dengan kehidupan baru, orang pun tak kenal dia. Dan dia pula jangan bongkar pula sejarah silam dia, tak perlu. Sekarang dia saja cerita nak bangga. Kan? Sebenarnya pakcik dulu pengganas sebenarnya. Tu dia pergi cerita apa-apa. Kan? Dulu pakcik ni setakat anak darah petik jari. Jangan-jangan. Inilah yang Nabi pernah sebut golongan yang dia katakan apa? Al-mujahirin. Na'udzubillah. Mujahirin adalah golongan yang Nabi kata kullu ummati mu'afa ilal mujahirin. Allah takkan ampunkan golongan macam ni. Dah elok dah kan, ditutup tuan-tuan kesalahan dia yang lampau. Ya, tiba-tiba dia cakap, jangan tuan-tuan. Kalau siapa kau tuan-tuan ada saja, kan saya pernah sebut selalu dalam kuliah. Kan ya, ialah zaman muda-muda macam orang perempuan mungkin ada gambar tidak menutup aurat. Jangan tunjuk ke anak-anak, kat cucu-cucu jangan. Jangan sekali-kali. Ni lah gambar mak Ratu Kebaya dulu, buat apa tunjuk? Kan? Nampak? Ya, ataupun orang lelaki duk tunjuk gambar buat benda bukan-bukan, jangan tuan-tuan. Ya, buang. Kan? Nampak? Tutup buku biar anak kita, cucu kita kenal kita sebagai orang yang baik. Nampak tu? Barulah mereka akan hormat kita, sanjung kita, ya, doa kita. Nampak? Tapi kalau dia pemula kenal kita dengan benda tak baik, habis hilang hormat dan sebagainya. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan itulah ya. Dia antara yang berlaku. Jadi 12 orang tuan-tuan bila tengok Nabi Muhammad tuan-tuan, masya-Allah, mereka tak nampak tuan-tuan satu benda atau satu keadaan yang menghalang untuk mereka mengakui inilah sebenarnya Nabi dan Rasul. Nampak? Sebab apa? Nampak jelas sejarah hidup Muhammad ni cukup cantik. Ya, daripada kaji, daripada cari tuan-tuan. Okey, selepas 12 orang datang pula 70 orang. Ya, 72 orang. Nampak tuan-tuan ya, datang pula kali kedua. Ya, diketuai oleh 12 orang tu sebagai naqib, kan? Berbaiat pula dengan Nabi. Kan? Akhirnya Nabi nampak kan bumi Madinah ni antara tempat yang berpotensi. Kan? Sebab nampak penduduk Madinah tak ada masalah. Yang mari itu semua terima. Tak ada seorang pun tuan-tuan nak orang kata apa? Nak ragu ke apa? Allahu Akbar. Sebab beruntungnya tuan-tuan penduduk Madinah. Sebab hijrah Nabi tuan-tuan sebelum Madinah, Nabi pernah hijrah ke mana? Taif. Tuan-tuan kena ingat. Ya. Dalam sejarah tuan-tuan, tempat pertama Nabi hijrah bukan Madinah, bukan Yathrib, tetapi Taif. Tapi apa berlaku? Kan? Nabi hijrah ke Taif tuan-tuan, Nabi disambut dengan balingan. Ya, batu, kayu sampai berdarah Nabi. Sampai bukan setakat manusia, malaikat hilang sabar. Tuan-tuan tahu kan? Ya, Allahu Akbar. Kalau baca kitab sirah, malaikat sampai turun. Ya, kan malaikat Jibril lah. Wahai Muhammad, ya, kamu cakap ke aku bukit mana yang nak aku angkat hempuk penduduk Taif kerana perbuatan biadab mereka terhadap kamu. Tengok tuan-tuan. Ya, Nabi relax, Nabi tenang. Itu yang keluar hadis. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan hidayah. Tuan-tuan tengok. Dalam keadaan Nabi berdarah-darah tuan-tuan, boleh lagi angkat tangan mohon hidayah. Kalau kita je nak. Wahai malaikat, tak cukup satu, ambil semualah bukit ada. Empuk dia bang. Kamu kalau kita lah kot.
Kan kalau kita kan tidak tuan-tuan. Nabi doa dengan penuh optimis. Kan? Dengan penuh bersangka baik, dengan penuh harapan. Allahu akbar. Ya, tuan kita tu tak kena positif. Tu yang tak lama lepas itu berlepas beberapa tahun. Kan ya, anak-anak muda daripada Taif datang bertemu Nabi, memohon maaf. Kan? Minta maaf saya, ya Rasulullah, kami minta maaf di atas perbuatan mak ayah kami dulu yang jahil. Ya, yang mereka tu dihasut oleh apa? Abu Jahal and the gang ni. Rupanya sebelum Nabi sampai, Abu Jahal sampai dulu. Nampak tuan-tuan? Ya, Abu Jahal yang menghasut. Kan? Penduduk Taif. Kan? Apa kalau main orang yang mengaku Nabi dari Rasul, apa lempak dengan batu. Jangan dengar cakap dia. Kan? Jadi jenis orang-orang jahil tu tadi macam itulah. Dia pun buat. Ya? Tapi anak-anak mereka tu kerana berkat doa Nabi tadi. Tu kita tak tahu. Kan? Mungkinlah di kampung kita ni ada juga hak jenis geng Taif ni tersesat macam mana tak? Katalah hak jenis macam itulah, hak kuat memusuhi ni. Kan? Orang buat program agama pun dia musuh, orang main sembahyang jemaah pun dia tak suka. Allah apa? Sampai kita kata dia ni dia ahli neraka kot. Kan? Nampak? Habis. Semua program majlis semua tak suka tu. Dia kalau boleh majlis ni biar tutup. Kan? Kalau ikut dia. Kan? Nampak ni contoh lah kan. Harap tak ada lah berlaku macam tu kan. Jadi tu kita jangan kata apa-apa. Angkat tangan doa. Mungkin bukan untuk dia, tapi untuk anak cucu dia. Nampak tuan-tuan? Ya? Macam kita pun jangan bangga. Betul tak? Walaupun kita main anak kita macam mana? Jangan pula kita lupa nak doa untuk anak-anak kita. Kan? Jangan lupa doa untuk zuriat kita. Nampak tuan-tuan? Ya? Itu yang amalkan doa kan, yang kalau dalam bab solat tu, dalam surah Ibrahim tu. Ya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku ini seorang yang muqimas salat, istiqamah dengan salat. Bukan aku saja ya Allah, wa min dzurriyyati, dan juga jadikan zuriatku pun orang yang rajin solat. Ya, nampak tuan-tuan? Itu kalau baca seorang lah, kalau baca ramai kena tukarlah. Kan, Rabbana ja'alna muqimis salati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal. Ayat Quran boleh ubah tak? Kan, boleh tak ubah? Untuk doa tidak ada masalah. Ya, ikut kesesuaian doa. Boleh. Tapi bila dah ubah jangan kata ayat Quran lah. Itu bukan ayat Quran, itu dipanggil apa? Iqtibas. Nampak tuan-tuan ya? Sebarang ayat Quran yang kita olah kan ya, untuk doa kan, ataupun untuk kebaikan, termasuk untuk masalah lah, untuk bacaan, selalu untuk bacaan lah, untuk lain tu tak ada asalnya kan, untuk doa dan sebagainya, maka hukumnya adalah harus, tapi dengan syarat setelah kita ubah jangan kita sebut lagi itu sebagai ayat Quran. Ya, namanya sudah berubah jadi apa? Iqtibas. Okey, baik. Yang berikutnya, ujian keimanan pada para sahabat. Ya, bukan senang tuan-tuan nak tinggal kampung halaman. Tinggal pula tuan-tuan, tinggal terus. Bukan tinggal mai balik. Nampak? Ya, contoh macam sejarah yang paling apa, yang Allah rakamkan dalam Quran, sahabat bernama apa? Suhaib Ar-Rumi. Nama dia Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Itu nama asal dia. Nampak tuan-tuan ya? Dia ni asal daripada apa? Daripada Rom. Kan ya? Kalau Rom dulu mana Turki lah. Kan? Dulu tuan-tuan. Ya, dihijrah dalam keadaan selai sepinggang. Tak ada harta, tak ada apa. Tapi kerana dia ni orang yang pandai berniaga, pandai bisnes tuan-tuan, jadi kaya raya. Kan? Ya, boleh beli tanah. Ya, memiliki tanah yang cukup banyak tuan-tuan di mana? Di Mekah. Ya, jadi bila tuan-tuan dia nak masuk Islam, dia telah ditangkap. Orang tahu kan? Ya, dia masuk Islam dan orang tahu kata dia nak hijrah tuan-tuan, dia orang tangkap dia, geng-geng musyrikin Mekah ni. Ya. Tapi tak macam mana dia dapat melepaskan diri. Ya, dapat melepaskan diri tuan-tuan. Tapi musyrikin Mekah dapat halang dia, tahan dia. Kebetulan ni bukan kebetulan, dia ni memang orang yang pandai panah. Tuan-tuan baca dalam sirah dia, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Dia orang yang memang cekap dalam mana. Kan ya? Sampai dikatakan sekali dia lepas, dua sekali kena. Ini bukan cerita Hindustan tu kan? Kan? Cerita Hindustan sekali tumbuk 20 orang pelanting. Itu karut. Kan? Ini tak betul ya? Memang disebut. Ya, dalam hadis kelebihan Suhaib bin Sinan. Ya, dia kata sekali ada yang dikatakan bukan 2 sampai 3 sekali. Dia tarik 3 anak panah tu. Zap, pap. Itu dia tuan-tuan ya. 3 sekali kena. Memang dia orang yang handal. Ya. Jadi Suhaib dia tanya masa dia tarik panah tu, dia kata kan, kenapa kamu menghalang aku hijrah? Kata musyrikin Mekah begini, ya, kamu datang dulu Mekah dalam keadaan apa? Selai sepinggang. Ya, tak ada harta. Kami nak kalau kamu nak keluar daripada Mekah juga dengan selai sepinggang, tinggalkan segala harta. Kan? Tinggal segala tanah, bukan tanah, geran tanah sekali kami nak. Tu dia tuan-tuan. Apa kata Suhaib Ar-Rumi? Tak apa, ambil.
Tapi lepaskan aku. Okey, tak apa. Deal. Setuju. Dia bagi tuan-tuan semua, dia lepas. Makna pengorbanan. Iman tuan-tuan, ya Allah, siapa tak sayang harta tuan-tuan. Tapi kerana ni, nak bersama dengan Nabi punya pasal tuan-tuan. Sanggup tinggal. Ya, sanggup korbankan. Itu bila sampai dia di bumi Madinah. Dia disambut oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab dengan kata-katanya, Rabuha Suhaib. Suhaib, beruntunglah kamu. Suhaib terkejut. Pasal apa? Kan? Beruntung tamat, apa yang untung? Rupanya kisah dia, Allah dah cerita dah kepada Nabi SAW. Dan turun ayat Quran dalam surah Baqarah menceritakan tentang apa? Ni. Ya, pengorbanan Suhaib Ar-Rumi tuan-tuan. Allahu Akbar. Dia tuan-tuan, kena ingat. Bila ayat Quran turun sempena seseorang, makna setiap kali kita baca ayat tu, kita akan ingat dia. Nampak? Bukan senang tuan-tuan, ayat Quran nak turun kerana seseorang. Kan? Wa minan nas may yashri nafsahu bitigha amardatillah wallahu raufun bil ibad. Ada daripada kalangan manusia, kata Allah, mereka sanggup menjual segala kepentingan dirinya. Kenapa? Ibtigha amardatillah. Kerana nak mencari keridhaan Allah. Allahu Akbar. Siapa tuan-tuan? Buka kitab tafsir surah Baqarah ayat tu tuan-tuan, ayat apa saya tak ingatlah, juzuk yang kedua. Ya, separuh juzuk kedua tu ada. Ya, nampak tuan-tuan ya? Itu adalah kisah berkaitan dengan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Tengok. Ya, berjaya tuan-tuan. Tengok, walaupun ujian keimanan, tapi inilah yang dikatakan sahabat. Okey, baik. Kemudian apa lagi? Menunjukkan sifat-sifat yang sepatutnya dimiliki oleh semua umat Islam melalui Muhajirin dan Ansar. Di sinilah Allah nak perkenalkan. Dengan hijrah tuan-tuan ada dua kelompok, nama dia Muhajirin dan satu lagi namaan Ansar. Dan kedua-duanya memiliki sifat-sifat yang cukup mulia tuan-tuan. Ya, baik. Inilah ya di antara sebab-sebab berlakunya apa hijrah tuan-tuan. Okey. Proses hijrah tuan-tuan ada beberapa asas. Macam kita lah. Kita nak tahu kita ni betul tak hijrah. Tengoklah proses yang kita lalui betul ke tidak. Yang pertama, keimanan dan keyakinan yang mendalam kepada Allah dan Rasul. Kena yakinlah. Nampak tuan-tuan? Kan? Macam orang yang nak meninggalkan benda haram setelah benda haram tu menjadi darah daging. Tak senang ke tuan-tuan? Allahu Akbar. Bukan senang. Ya, mungkin kita cakap mudah. Kan? Alah macam orang kaki rokok nak suruh tinggal rokok lah, tak senang. Kan? Hanya perokok saja yang tahu tuan-tuan. Oh, susah. Kan? Sampai orang buat macam-macam, hisap rokok kan, ada apa kaki gangreng ke apa ke. Ada dia kisah? Tak kisah. Orang abang kata dalam rokok ada sel babi, lantak babi. Orang abang kata hisap rokok tu ada apa 5% pada Yahudi, aku tak kisah. Kata bukan mudah tuan-tuan. Ya, bukan mudah nak tinggalkan. Allahu Akbar. Kan, itu baru rokok tu kita tak kira lagi hak yang lain tu. Kan? Hak jenis kaki meragut, hak yang jenis kaki-kaki. Yang dia kalau kaki ni kira memang dah lama lah benda tu. Nampak tuan-tuan? Ya, bukan senang. Tapi kalau orang yang ada keimanan dan keyakinan tuan-tuan, dia yakin dengan janji Allah dan Rasul, maka tidak ada masalah untuk dia nak berhijrah, meninggalkan kan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah tu. Baik, kemudian yang kedua, kesanggupan untuk berkorban. Ini proses dia. Kena ada kesanggupan. Tak ada kesanggupan tak boleh. Hijrah takkan berlaku. Atau ada peristiwa hijrah kalau kita tengok tuan-tuan kan. Ya, bagaimana siapa yang banyak berkorban? Keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Masya-Allah. Kan, anak-anaknya semua dikerahkan untuk membantu. Asma binti Abu Bakar. Ni, dia bawa makanan. Nampak tuan-tuan? Ya. Apa nama tu? Abdullah bin Abu Bakar, dia menjadi penjejak ni. Kan, dia lah menjadi bukan penjejak, macam jadi spy. Kan, dialah yang menceritakan khabar apa yang berlaku di Mekah. Ya, rupanya tuan-tuan, hijrah Nabi bukan terus pergi hijrah, terus ke Madinah tak, Nabi pergi ke mana? Kan, ke arah selatan. Dia kalau ikut Madinah utara. Nampak? Tapi Nabi ke mana? Ke selatan. Pasal apa? Nak mengelirukan akan apa? Akan musyrikin Mekah. Tapi musyrikin Mekah tuan-tuan tu kata, kehebatan antara yang dimiliki oleh musyrikin Mekah tuan-tuan, mereka boleh menjejak tapak kaki. Itu yang aku nak cerita pasal cicak tu. Kan? Wallahu a'lam lah. Saya cari sumber tak jumpa, tapi orang duk abang ni tu. Nampak tuan-tuan kan? Ya, yang mana Allah tunjukkan kat Gua Sur kan? Kan Nabi bersembunyi bersama Abu Bakar di Gua Sur. Ya, yang terletak dekat selatan ya, bukan utara sana. Mana perjalanan Nabi tuan-tuan? Ada ke peta dia? Saya ada buat tuan-tuan, tapi saya tak ingat dalam mana. Nak cari nanti lambat pula. Ya, kan? Maknanya okey, ni Mekah, Madinah di atas, tapi Nabi turun ke bawah. Ya.
Dan Nabi melalui jalan yang bukan jalan biasa. Sebab tahu dah kalau jalan biasa ada roadblock. Misalnya PKP kan. Kan? Kalau bahasa kita jalan apa? Jalan tikus orang panggil. Kan? Jalan tikus ya. Kan? Nampak? Nabi tak ikut jalan yang biasa. Kalau biasa jalan ke kanan, Nabi akan ke kiri. Macam tu. Itu perjalanan Nabi itu memakan masa. Ya, bukannya cepat. Walaupun kalau ikut Mekah Madinah ni tidaklah terlalu jauh sangat. Nampak tuan-tuan? Ya. Itu yang cerita sarang laba-laba kan. Itu semua ada sandarannya. Apa nama yang dikatakan burung kan ya, yang apa nama? Yang buat sarang, dan juga pokok yang tumbuh dekat depan pintu gua. Musyrik Mekah tuan-tuan pada asalnya memang tengok kan, yakin dalam gua tu tak ada orang. Pasal sarang laba-laba tuan-tuan bukannya senang nak buat. Kalau orang masuk tuan-tuan nak buat pula bukan senang. Nampak tuan-tuan ya? Kemudian ada pula pokok tu bila tumbuh tuan-tuan, nak masuk orang tu macam tak celui. Dan pula burung yang bersarang ataupun yang bersarang dekat pokok tu, yang burung akan bersarang di tempat yang tak ada orang. Jadi burung macam tu. Jadi itu 3 logik tuan-tuan ya, yang apa? Yang ada dalam pemikiran musyrik Mekah pada masa tu. Pada Gua Sum kan besar mana pun. Kalau dia penjengui sikit kan. Nampak kan? Ya. Kan dia kan ngintai sikit nampak. Tapi kerana ada 3 perkara tadi tuan-tuan depa tak berhenti. Pasal apa? Takkan ada. Tak tahu lah ini depa kata yang kata kelak cerita cicak tu. Kan? Kan yang kata cicak yang bagi tahu dia kan. Tak tahu lah orang kata kan kalau kita pergi rumah orang kan gelap, Assalamualaikum, tambah pula pergi nak kutip hutang pula. Kan pergi pula nak kutip hutang, Assalamualaikum, dah abang dah nak mai kan, okey, WhatsApp pun kata okey, dia bagi salam senyap je kan, tak ada orang kot, tiba-tiba bunyi maknanya ada orang dia nyorok. Nampak? Kan? Kata kalau cicak bunyi tu ada orang lah tu. Nampak tuan-tuan? Tak tahulah itu betul orang-orang kan ya, orang dulu lah. Kan sejauh mana dia punya apa praktikal dia, kebenaran dia wallahu a'lam. Jadi di situlah tuan-tuan, jadi orang musyrikin berperang antara bunyi cicak dengan apa? 3 perkara tadi. Cicak bunyi, biasa cicak bunyi ada orang. Nampak tuan-tuan? Biasanya kan, ni tak tahu kisah tu, saya cari kisah saya tak jumpa, tapi ini yang orang duk cerita tuan-tuan. Tapi kita nak tolak pun susah. Sebab tuan-tuan, itulah antara sebab dikatakan kenapa Nabi memanggil cicak sebagai binatang fawaisiq, binatang kecil yang jahat. Sampai siapa bunuh cicak dapat pahala. Jangan seksa lah. Dia tuan-tuan cakap cicak kerat tangan, mana ada tangan, kerat kaki dia kan, cabut dia punya apa, kaki yang belah bawah, cabut ekor, tu tak boleh. Menyeksa hukum dia haram. Ya, kan? Kalau nak bunuh je. Kan? Yang paling baik sekali bunuh aja. Nampak tuan-tuan ya? Memang cicak antara binatang yang disunatkan kita bunuh. Memang ada hadis sahih. Nampak tuan-tuan? Wallahu alam lah, ada yang mengingatkan dengan peristiwa hijrah. Wallahu alam. Tu saya kata, saya tak jumpa kisah cicak, tapi itu yang biasa saya dengar. Okey, baik. Itu di antara tuan-tuan ya, benda yang kita kena tahulah. Jadi maknanya para sahabat ni masya-Allah. Ya, terutama keluarga Sayyidina Abu Bakar tadi, banyak pengorbanan mereka tuan-tuan ya, dalam menjayakan apa? Hijrah ni. Okey, baik. Kesungguhan dalam melakukan perubahan ni kena ada lah. Bila kata hijrah, perubahan kepada lebih baik, kena ada kesungguhan lah. Kan? Tu istilah kita ni apa? Jangan hangat-hangat teh ayam. Wallahu a'lam lah, teh ayam ni saya tak pernah pegang. Saya tak tahu hangat dalam mana, wallahu a'lam. Siapa bisa pegang teh ayam? Gotlah kau tuan ada pengalaman kan. Kan ada pepatah orang tua kan. Hangat ayam maksudnya satu benda yang dilakukan dalam keadaan tak bersungguh. Kan? Tak berterusan, sak ya. Mana abang kata hangat ayam tu sak ya. Wallahu alam. Mungkinlah ada kebenaran dia kot. Kan? Mungkin orang tua dulu pernah pegang, tu yang dia pula kata-kata tu. Ya? Okey, baik. Kemudian yang keempat, kerelaan hati ikhlas kerana Allah. Tinggal semua pasal apa? Kerana nak mencari redha Allah. Ya, ini juga tuan-tuan proses hijrah. Ya, dan yang kelima, kena ada pandangan jauh, optimis, sangka baik. Ya, macam sahabat Suhaib tadi kan, dia pergi Mekah selas pinggang. Ya, Abdurrahman bin Auf tuan-tuan tinggal kekayaan dia, hijrah ke Madinah selas pinggang. Tapi dia yakin, in tansurullah yansurkum, kalau kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu. Nampak tuan-tuan? Ya, macam sekarang kan ya. Tu kita tuan-tuan jangan berkira tau. Kan? Kalau kita tak mampu menolong seseorang dalam bentuk perbuatan tangan,
sumbangan tenaga, sekurang-kurangnya angkat tangan doakan. Nampak tuan-tuan? Kan? Nampak orang susah, miskin kan? Saya Allah, kita nak bagi pun kita pun tak ada duit. Memang tak ada duit semua. Nampak tuan-tuan? Ya? Apa buat? Angkat tangan doa. Ya Allah, rahmatilah. Kan ya? Kurniakanlah rezeki kepada hamba Allah. Nampak? Ingat ya? Atau doa yang mustajab kata Nabi, doa seorang saudara kepada saudaranya yang lain dalam keadaan dia tidak tahu. Dan yang lebih menarik lagi tuan-tuan, setiap doa yang kita doakan kepada orang lain, malaikat kata apa? Walaka mislama da'auta, kamu akan dapat apa yang kamu doakan kepada orang. Itu kita jangan berkira nak doa ke orang, jangan. Doa aja. Ya, doa aja tuan-tuan. Kan? Ya, kita nak tolong tak mampu. Mungkin kadang kan kita tengok kita ada Facebook. Contohlah, kan? Kita tengok ada orang memerlukan bantuan itu, bantuan ini. Kan? Ya? Ada orang kata tak perlu kita nak ni kalau kita tak ada kemampuan. Cukup kita apa? Kita share aja. Betul tak? Share je. InsyaAllah kan, mana tahu kita tak mampu, ada orang mampu, disebabkan kita share, orang bagi sumbangan, kita dapat pahala. Bukan susah tuan-tuan, mudah-mudah je. Tapi yang paling baiklah, cuba pastikan kesahihan. Ya, pastikan kesahihan. Sebab semalam ya saya pergi ke seminar ya, penulisan ya, penulisan Quran ya, Ras Osmani. Ya, harap-harap tak berlakulah kan. Ya, di tempat kita ni didedah kata tuan ya, rupanya ada orang mengambil kesempatan di atas nama wakaf Al-Quran. Ya, itu yang cerita ni bukan saya ada-adakan tak. Tu penceramah tu pula tuan-tuan, dia adalah orang antara yang kira ustaz lah, yang bertugas dekat KDN ya, Kementerian Dalam Negeri. Rupanya penulisan penerbitan Al-Quran dia bukan bawah JAKIM tapi di bawah KDN, di bawah Kementerian Dalam Negeri. Maknanya benda ni serius lah. Itu ada orang sebut kalau berlaku sebarang penyelewengan ke apa ke tuan-tuan, laporkan. Kami akan turun dengan secepat mungkin. Kan banyak dulu isu kan Quran. Ialah sebab banyak tuan-tuan Quran-Quran yang dicetak secara salah. Bila salah tuan-tuan, maka semua Quran tu kena tarik balik dan orang yang membeli tuan-tuan ada hak nak minta ganti rugi. Katalah tuan-tuan balikkan, katalah tuan-tuan pergi beli Quran kat mana-mana kan ya, tiba-tiba ada salah cetak, tuan-tuan ada hak minta balik. Sama ada minta duit ataupun minta digantikan dengan Quran yang lain. Nampak tuan-tuan ni kita tahulah hak pengguna, jangan pun tak apalah dah silap beli aja kan. Dan kita boleh report dan KDN akan turun dia akan. Baik, apa yang didedah kata tuan, ada manusia yang ambil kesempatan. Ini kita tak mau. Kesempatan di atas kesempitan orang. Kan nampak. Tapi yang ni bukanlah kesempitan apa, macam tadilah atas nama waqaf Al-Quran. Kan? Oh, dia ambil wakaf. Tapi herannya kan, yang ni dia cerita sendiri, jiran dia. Kan ya? Yang buat kerja tu tengok-tengok tu dia. Kan ya? Apa nama? Tukar kereta. Tu dia. Kereta pula bukan kereta hak murah-murah ni. Kereta makin besar. Jadi dia pun siasatlah. Kan? Dia pun bukanlah dengar orang kata ada, dia siasat. Bila siasat tu dapat tahu kata rupanya hamba Allah tu dia mengambil kesempatan di atas tadi. Waqaf atas nama waqaf. Tu dia kata waqaf Quran mana boleh ambil sekupang pun. Nampak? Dia bukan macam sumbangan ya. Kalau sumbangan ni lain. Sumbangan itu contoh katalah ada orang ini kalau bahasa kita dia panggil apa? Swasta. Nampak tuan ya? Katalah di swasta kan. Kan okey kita macam saya ada sekolah kan. Saya nak orang minta sumbangan jadi saya macam swasta kan. Boleh tak tolong minta sumbangan? Tapi saya janjikanlah. Kan ya? Okey. Setelah ni maknanya 20% contohlah. 10% untuk kamu supaya kamu tolong ni. Boleh tak? Tak ada masalah. Tapi itu di antara pihak tu. Kan pihak yang apa? Yang punya apa nama? Yang pemilik sumbangan tadi dengan orang yang dia minta tolong tadi. Itu tak apa, sumbangan tuan-tuan. Tapi wakaf tak boleh. Kena faham lah. Wakaf tak boleh. Wakaf banyak mana orang bagi tuan-tuan, banyak tu lah. Ya, yang mesti orang kata apa? Diserahkan. Nampak? Tapi kalau selepas daripada itu, katalah lepas pada tu, pihak tu nak bagi juga atas hadiah, tak ada masalah. Boleh. Nampak tuan-tuan, tapi yang penting jangan sekali-kali diambil walaupun sekupang daripada duit yang orang wakafkan. Itu tak boleh. Nampak tuan-tuan ya? Ni tak tahu dia kata, kok mana? Nak ambil keuntungan macam mana? Wallahualam. Kan? Kau dah ambil 10% ke? Bayangkan kalau sumbangan wakaf orang bagi 1 juta, 10% berapa? Nampak tu. Jadi tak seronok lah. Kan? Nampak? Itu berlaku tuan-tuan. Na'udzubillah. Tu kata, kita pun macam tadilah. Kalau betul-betul orang yang memerlukan, kita share lah. Kan? Ya, tapi kalau cek sebab banyaklah ni kan scammer kan. Ambil kesempatan. Hati-hati tuan-tuan. Okey baik. Kemudian yang berikutnya
Yakin dengan janji-janji Allah dan Rasul. Ini yang dikatakan proses hijrah. Nampak tuan-tuan ya? InsyaAllah. Ya, kalau ada yang ni, mana kita berada di atas orang kata apa? Laluan yang betul lah. Untuk kita berhijrah. Hijrah dalam arti kata yang ketiga tu kan. Ke arah yang lebih baik, mencari redha Allah. Usaha nak mendapatkan syafaat Nabi. Ya, ni kena ada ni. Ke-6 perkara ni. Okey, firman Allah tak apa saya ringkaskan. Ni pun tak apalah tuan-tuan, saya cepatkanlah. Ya, saya nak terus pergi kepada ni. Ni saya cerita gua sur apa ni. Okey, tak apalah, saya nak teruskan lagi. Sebab jam pun dah 9 lebih ni, kalau ikut langgar SOP ni. Kan? Tak apa tuan-tuan ya. Okey, kita ambil pengajaran hijrah lah. Last. Ya. Sebelum saya tutup Baik. Okey, yang pertama tuan-tuan, meletakkan kepentingan agama Allah mengatasi kepentingan yang lain. Ya, itu jelaslah. Maknanya Islam ni mesti lebih daripada yang lain. Ya, jangan ada yang lebih hebat daripada kehendak Islam tu sendiri. Islam memerlukan kita apa? Solat. Ya, tinggalkan benda-benda lain. Islam menyuruh kita apa lagi? Kan ya, sampai masa puasa. Kan ya, ada kemampuan bayar zakat, bayar. Dahulukan tuan-tuan. Ya, apa saja. Baik, kemudian yang kedua, mempertahankan akidah dan meneguhkannya dengan meninggalkan perkara yang boleh merosakkannya. Ingat akidah inilah yang Allah akan tanya di akhirat nanti. Ya, ingat ya, akidah ini kita dunia akhirat tau. Akidah. Syariat dunia aja. Atau bila kita hidup kita mesti ada syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, nampak? Yang asyhadu an la ilaha illallah tu akidah. Wa asyhadu Muhammadar Rasulullah tu adalah syariat. Tapi bila kita nak mati tuan-tuan satu ya. La ilaha illallah. Jangan tengok ajak mengucap pula. Siapa orang nak mati tu? Kan? Orang nak mati jangan ajak mengucap. Cukuplah la ilaha illallah. Ya, nampak? So Nabi dah abang siapa yang boleh ucap la ilaha illallah sebelum dia mati, dakhala jannah. Itu janji daripada Allah dan Rasul. Bukan senang tuan-tuan. Kalau kita dapat ucap benda tu, kalimah tu, ya Allah. Ya, mulia sungguh kita tuan-tuan. Tapi siapa yang berani jamin dia boleh ucap kalimah yang mulia tu? Siapa boleh jamin? Okey, baik ya. Kemudian yang berikutnya, mengasihi Allah dan Rasulnya sehingga mengatasi kasih sayang yang lain. Tinggal habis. Campur halang macam tadi. Kisah Suhaib tadi. Ya, pasal apa? Allah dan Rasul. Ni, nombor 1 dalam hati. Allahu Akbar. Ya, dia tak letak harta tuan-tuan. Kita macam mana? Tak tahulah. Tepuk dada tanya iman masing-masing. Apa yang nombor 1 dalam kehidupan kita? Baik, kemudian yang berikutnya meletakkan matlamat. Kena ada matlamat. Apa dia? Untuk menegak kalimah Allah, yakni syariat dan sunnah Rasulullah sebagai matlamat yang paling utama dalam menjalani kehidupan sebagai hamba Allah. Ini kena lah. Ya, dalam kehidupan kita tu tak lepas daripada syariat dan sunnah Rasulullah. Ya, itu penting. Ya, syariat tu sebagai asas kan. Sunnah tu sebagai pelaksana kepada asas tersebut. Dia tak dipisah. Ya, dia tak boleh ada syariat saja tanpa sunnah. Ataupun ada sunnah tanpa syariat, tak. Kerana keduanya itu saling melengkapi antara satu sama lain. Ya, dan yang berikutnya membina perpaduan dan kesatuan umat Islam tanpa mengira apa bangsa dan di mana kita berada. Itulah yang Nabi buat. Kan? Sampai ke Madinah apa Nabi buat? Mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Nampak? Kita apa itulah yang perlu kita fikirkan. Apa agenda untuk nak menyatu padukan umat Islam, bukannya memecah belahkan. Itu tadi ada usaha seolah nak memecah belahkan. Itu bid'ah sebidah, larilah orang. Ada orang tu dah biasa jenis bertahlil, dah biasa jenis baca Yasin. Mai kita tu bid'ah, masuk neraka. Dia pun terfikir, takkanlah aku baca Yasin masuk neraka kot. Ya. Takkan doa lepas sembahyang, takkan tahlil la ilaha illallah 100 kali itu masuk neraka kot. Jadi orang lari. Ini kita tak betul tuan-tuan. Ya, sebab akidah ahli sunnah jamaah dia bukan memecahkan tapi dia menyatu padukan. Jadi tuan-tuan tengoklah cara-cara ustaz yang menyampaikan ceramah dekat hadapan. Tuan-tuan tengok, tuan-tuan nilai. Adakah mereka membawa kepada perpaduan masyarakat ataupun dia persoalan mengajak kepada perpecahan? Yang mengajak perpecahan tuan-tuan, tuan-tuan panggil. Tuan-tuan nilailah apa yang saya bawa. Agak-agak saya menyeru kepada apa? Perpaduan ke perpecahan? Kalau tuan-tuan rasa saya menyeru perpecahan, tuan-tuan panggil. Nampak? Kita nak orang yang ajak. Macam saya katakan, orang yang jenih kan ya, walaupun jahat macam mana, jangan tinggalkan dia. Jangan tinggalkan. Kan, sekurangnya kalau kita tak berajak, berdoalah untuk dia. Kan, minta bagi hidayah. Macam mana Nabi doakan apa? Kan? Apa nama? Penduduk
Taif. Nampak tuan-tuan? Ya, itulah perkara tuan-tuan yang kita kena faham. Ya, penting ya, perpaduan ni kena ada. Tambah pula perpaduan dalam usaha nak menegakkan kalimah Allah. Kita tak boleh tuan-tuan secara bersendirian, mesti dalam keadaan berkelompok atau jamaah. Baik, kemudian yang ketiga, memahami 3 perkara asas yang penting ya. Ya, 3 perkara penting yang menjadi asas kepada peristiwa hijrah. Yang pertama iman, hijrah dan juga jihad. Ya, yang pertama mesti iman lah, keyakinan. Kan? Bila ada keyakinan barulah dia akan berlakunya hijrah. Kalau tak ada keyakinan tuan-tuan, tu yang tak berani nak hijrah tu. Tak berani, tak faham apa-apa ya. Tu orang yang tak ada iman. Orang ada iman tu, dia sanggup. Kemudian jihad mempertahankan. Nampak tuan-tuan ya? Mana dia tidak akan sama sekali berpaling daripada apa yang telah dilakukannya. Itu kena ada. Mana istiqamah lah. Ya, bila kita debat satu tak teruskan. Jangan dah berpaling. Ya, kita dah elok dah tu alhamdulillah. Tu kan dah sedih. Kan ya? Ada orang tuan-tuan dah elok tutup aurat, tiba-tiba dia buka tuan-tuan aurat dia. Nauzubillah misalnya. Allahu akbar. Bahkan dia rasa menyesal pula tutup aurat tu. Nak kata apa orang macam tu. Ya? Dah elok dah tuan-tuan, Allah bagi hidayah kan? Allah bagi petunjuk. Tapi dia rasa macam menyesal. Kan? Kenapa lah dulu aku pakai tudung? Kenapa lah aku? Allahu akbar tuan-tuan. Dia bukan menyesal pada benda baik tau. Bukan menyesal pada benda tak baik. Menyesal pada perkara yang baik. Perkara yang diperintah oleh syarak. Ya Allah beratnya. Na'udzubillah min zalik. Baik, itulah tuan-tuan ya, pengajaran daripada hijrah. Baik, apakah hijrah masih berlaku? Jawapannya yang sebutkan tadi tuan-tuan, seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, hijrah tidak ada lagi seperti mana yang dilakukan oleh Nabi daripada Mekah ke Madinah. Tapi yang ada ialah yang pertama jihad, usaha yang bersungguh-sungguh untuk menegakkan dan mempertahankan Islam, dan yang kedua niat yang baik. Itulah tuan-tuan yang tinggal. Wallahu a'lam, cukuplah. Kan? Ya? Okey, baik. Inilah di antara tuan-tuan perkongsian pada malam ni. Okey. Jadi tuan-tuan, sebelum saya menutup, saya nak kongsikan sedikit lah. Ini itu saya dah cerita kat markas ya. Ini saya nak cerita sikit, ambil sikit masa. Ya, nak kongsi sikit. Baik, berkaitan dengan COVID-19 ya. Dekat markas saya sebut tak apalah, yang dah dengar tuan-tuan, kan ya, mana yang anggaplah dia sebagai ulangan. Ini kira siaran astro lah ni. Kan? Baik. Saya pernah sebut tuan-tuan ya, yang mana wabak COVID-19 dalam tempoh masa terdekat memang tak berakhir lah. Agak ni kita tak tahu lah sampai bila berakhir, wallahu a'lam. Dengan kewujudan kluster baru ni, kan ya, kluster apa, Siwa Gangga, Sala, Tawa, kan mana lagi kan kluster ni. Jangan jamuan sudahlah. Kan, insya-Allah mudah-mudahan tak ada. Jadi tuan-tuan ya, mana kita nak lari memang agak susah ya, tetapi tuan-tuan kita boleh menghadapinya dengan apa, dengan persediaan. Sebab apa tuan-tuan ya? Sebab selalunya menjadi mangsa kepada wabak COVID-19 ni dua golongan. Ni saya sebut di mana-mana. Yang pertama orang yang dah peringkat umur yang lanjut kan, dah tua lah orang kata. Yang kedua orang yang ada sejarah sakit, dia ada penyakit ya. Dan kedua-duanya tuan-tuan satu je sebab, maknanya sistem tubuh badannya dah lemah, dah tak kuat ya. Jadi tuan-tuan, macam mana cara kita nak kuatkan semula kan sistem tubuh badan yang lemah ni? Dia kalau ikut boleh, kalau kita muda lagi, siapa yang boleh berjoging lah kan, bersenam kan, bagi yang kuat. Tapi kalau dah tua tuan-tuan, tak tahu larat tak larat wallahu alam lah, mungkin tak larat ya. Sama juga yang sakit kan, macam abang ipar saya tuan-tuan, dia bekas pemain apa, sepak takraw, wakil Perak sampai kebangsaan. Tapi sekarang kena sakit jantung, tak ada apa, tak bayar apa pun tak boleh buat. Nampak tuan-tuan? Namun begitu, ini saya nak kongsikan, walaupun dalam keadaan kita umur dah lanjut, walaupun dalam keadaan kita sakit tuan-tuan, masih lagi ya, boleh kita rawat, boleh kita tingkatkan sistem pertahanan tubuh badan kita dengan cara apa? Itulah yang dikatakan suplemen ataupun pemakanan tambahan ya. Ini yang disebut oleh inilah ya, oleh doktor-doktor kan, kebanyakannya lah sebagai ganti kepada tadi kan, kepada apa, senaman dan sebagainya. Nak senam kita tak larat, kita tak mampu. Nampak tuan-tuan? Tambah pula kebanyakan pemakanan kita hari ini banyak yang sudah dicemari dengan toksiknya, dengan racun kan, dengan cucuk sana cucuk sini kan, macam-macam lah kan. Kita nak cari ayam yang betul-betul selamat daripada toksik pun susah ya. Sampai yang saya sebut di markas, sampai saya pernah bertanya tentang ayam organik ya, ayam organik kan, sekilo RM15 bukan murah tu kan. Saya kata ayam organik okey, dia kata ayam organik pun tak selamat daripada bahan kimia. Sebab makanan yang diberikan kepada ayam organik tu bagi makan apa kan, bagi makan apa, makan pellet kan ya, yang dibuat daripada apa, bahan-bahan sintetik, bahan-bahan buatan. Dia kalau sintetik buatan semuanya tuan-tuan tak elok. Itu contohlah. Jadi itu sebab dia kata kita nak tanam, kita kena cari sesuatu yang ianya bersifat apa kan ya, yang bersifat semula jadi.
Nampak tuan-tuan ya? Apa yang kalau kita sebut, kalau sifat semula jadi ni organik lah. Kan? Nampak tuan-tuan ya? Yang bebas daripada racun dan sebagainya. Jadi saya nak kongsi pada tuan-tuan ya. Okey, inilah yang tuan-tuan yang saya kongsikan di markas pada minggu lepas ya. Berkaitan dengan kebaikan ya. Tambah hari ni baru ni saya ada terbaca perkongsian daripada Dr. Nur Hisham berkaitan perlu kita tuan-tuan memperkuat tubuh badan kita dengan makan vitamin C. Kan? Vitamin C. Ya, jadi saya sajalah nak mempromosikan kalau siapa yang berhajat dan berminat nak mendapatkan vitamin C keluaran Nutrilite. Sangat baiklah. Setakat ni tuan-tuan dia bukan terbaik di Malaysia lah, terbaik dekat dunia. Sebab dia ada dekat lebih daripada 100 buah negara dalam dunia ni. Okey, tuan-tuan boleh tengok saya sendiri. Kan? Nak tunjuk boleh, saya ada bawa aja, tinggal nak tunjuk. Tapi sebab dah ada ceramah ni, kan? Takut makan masa lah. Nak tunjuk real. Setengah orang kadang ikut rakam je kan. Ya, kan? Rakam kau orang boleh buat. Nak sungguh tuan, nak tunjuk boleh. Tapi takut makan masa. Okey, saya tunjukkan tuan-tuan tengok ya. Bagaimana saya menggunakan vitamin C ni untuk nak mencegah diri daripada terkena jangkitan ya, dan juga untuk kita memperkuat tubuh badan. Jadi vitamin C ni saya gunakan saya kerak 3 tuan-tuan. Ya, kan? Tapi ia masih lagi memberi kesan yang positif. Tapi kalau pemakanan tuan-tuan jangan kerak 3 kan. Makan sebiji lah. Ya, okey baik. Ini saya tunjuk tuan-tuan. Okey, bekas ni adalah diibaratkan orang yang mengambil suplemen. Kan ya? Kan? Maksudnya orang yang berusaha nak meningkatkan tubuh badan, yang ni tidak ada. Okey, kan? Seorang pakai, seorang lagi tak pakai. Okey, tapi saya cepatkan tuan-tuan ya. Tidak lambat ni. Ni tak ada saja ke saya ni. Okey, jadi saya menggunakan seperti biasalah ya. Akan menggunakan ID ni adalah simbolik kepada toksik ataupun pencemaran ya, asap kereta, asap rokok, makanan-makanan segera, fast food dan sebagainya ya. Itu tuan-tuan memang tak boleh, kita tak lepas ya. Kalau kita tak ada nak masak, lain-lain makan Maggi kan, makan burger kan, fast food dan sebagainya. Itu semua tuan-tuan ada ada racun lah kan, maksudnya ada bahan-bahan yang boleh menyebabkan kita berpenyakit. Okey, saya tunjukkan tuan-tuan. Okey baik ya. Jadi dua-dua ni katalah kan, keluar rumah dua-duanya kena asap kereta ke asap rokok ke kan ya. Tapi tuan-tuan tengoklah kan kesan perbezaan ya, orang yang ambil suplemen dengan orang tak ambil suplemen. Tuan-tuan tengok. Saya masukkan ya. Okey, bubur kan. Jadi tuan-tuan tengok apa yang berlaku perubahan pada pada warna ni. Kan ya, ini nampak kan dah kekuningan. Ini elok terang tuan-tuan. Sebab memang vitamin C tuan-tuan dia boleh ya, orang kata membuang akan toksik dalam badan melalui air kencing dan sebagainya ya. Kan nampak tuan-tuan. Ini dah keruh dah ya. Yang ni masih bersih lagi. Dapat kita tambah lagi tuan-tuan ya. Dia tambah banyak mana sampai habis pun tuan-tuan ya, dia tetap akan sentiasa dalam keadaan elok cerah ni. Dia kuat dia punya ni. Sebab dia tak ada perasa, tak ada perasa tambahan, tak ada pengawet dan tidak ada pewarna tambahan. Tak ada. Dia memang asli tuan-tuan. Ya, kan memang daripada organik. Okey ya, nampak kan elok je. Yang ni dah tercemar dah. Cuma persoalannya, adakah orang yang tercemar ni boleh nak rawat? Kan ya? Kan dia punya nilah. Tak kira sakit dia ke ataupun pencemaran yang dia lalui itu tuan-tuan. Ya. Dan satu lagi yang saya nak sebut di sini, suplemen dia bukan ubat. Ubat ni tuan-tuan, kalau kita sakit kita makan betul kita boleh baik cepat, tapi dia ada kesan sampingan. Biasanya ada kesan sampingan. Suplemen tak, suplemen dia makanan tambahan, dia membantu. Kan ikut kepada keadaan kita. Kalau kita macam ni kan baru kena penyakit kan ya, baru kita tercemar, dia cepatlah. Kan untuk kita rawat dia dalam tempoh masa yang sat. Tuan-tuan tengok. Daripada kuning dia akan tukar jadi warna putih. Dia boleh bebaskan, dia boleh orang kata menyahkan ya kan, membuang akan akan toksik-toksik ada dalam badan ya. Kan boleh tanyalah kepada siapa yang biasa ambil, tapi dalam tempoh masa paling kurang 2 minggu hingga ke sebulan kan, dia akan rasa badan dia ringan dan sebagainya. Nampak tuan-tuan. Okey, ni contohlah. Dia cepatlah sebab apa? Sebab baru kena. Okey, saya tunjuk pula tuan-tuan macam mana pula ni. Kan orang yang dah lama kena ni. Kan ni contoh adalah orang yang dah lama kena kan jangkitan, orang yang dah lama sakit, dah lama orang kata tercemar kan ya, dia punya tubuh badan dia. Okey, jadi boleh juga rawat, cuma lambat sikitlah
Kan, sebab dia dah lama. Tapi insya-Allah masih lagi boleh dirawat. Ya. Kan, nampak tuan-tuan? Saya guna walaupun bekas-bekas tu tadi masih kuat. Ya, masih lagi dia boleh berfungsi. Cuma ni saya kena percepatlah. Sebab saya kacau ni, dia memakan masa lah. Nampak tuan-tuan ya? Saya cepatkan, kan. Okey. Tuan-tuan tengok kesan dia. Ya, ni saya cuma percepatkan. Kalau nak tuan-tuan tunggu takut lambat. Ya, okey. Jam pun 9.30 dah, tuan-tuan tengok. Makin lama makin terang tuan-tuan, lama-lama dia putih. Cuma dia makan masa lah. Tu asal pelima Nutrilite ni tuan-tuan, dia jenis bukannya seminggu 2 minggu, dia jenis sebulan 2 bulan. Yang ni pun untuk 2 bulan. Ya, walaupun harga ada sebotol ya RM80 tapi untuk 2 bulan. Ya, 2 bulan tuan-tuan. Ya, tahan. Mana sebulan RM40 je insya-Allah. Ya, kalau kita sanggup berbelanja kan kerana nak sakit, ya, duduk hospital tuan-tuan, kenapalah kita tidak boleh berbelanja lebih sikit untuk sihat. Kan baik kita habis duit untuk sihat daripada habis duit kerana sakit. Habis untuk sakit tu rugi. Hospital je dapat, kita tak dapat manfaat. Tapi kalau kita sihat, banyak benda yang boleh kita gunakan tuan-tuan. Baik, ini di antaralah ya kelebihan ya. Dan kalau tuan-tuan tanya dekat para doktor pun berkaitan dengan Bio-C+, saya yakin insya-Allah mereka pun akan mencadangkan. Itulah tuan-tuan sedikit perkongsian. Jadi kalau siapa yang berhajat kan, sama-sama lah. Bukan apa saya tengok depan saya ni pun bukan semua orang muda-muda kan. Ada yang dah mungkin dah sakit kan dan sebagainya. Ya, yang mungkin memerlukan orang kata apa? Sedikit ya akan orang kata apa yalah bantuan dan sebagainya. Kemudian saya mempermudahkan, katalah tuan-tuan nak duit tak bawa tak apa tuan-tuan, tuan-tuan bagi je nama kan, nak bayar bulan depan pun tak apa. Bukan berniat nak bantu je kalau siapa yang berhajat. Sebab saya tahu kadang orang main mengaji mana dia bawa duit banyak, dia bawa duit RM1 masuk tabung enggak. Tak apa, tak ada masalah. Tapi ada juga yang fashion dia dah pandai guna online banking ke apa kan, lagi mudah lah. Niat saya cuma nak bantu saja, kita sama-sama lah mudah-mudahan terhindar, terjaga kan daripada apa? Daripada sebarang pencemaran insya-Allah. Kalau ditakdirkan kita kena jangkitan betul, mudah-mudahan dengan suplemen ni dia boleh membantu kita merawat dan melepaskan diri ya dengan orang kata apa dengan cepatlah daripada jangkitan tersebut insya-Allah. Wallahu a'lam. Ya, dan seperti biasa ada tabung untuk sekolah Darul Mulkan. Jadi kalau siapa nak bagi sumbangan, masuklah ya seikhlas mungkin tuan-tuan ya. Wallahu a'lam. Diminta maaf ambil masa sikit. Kan 9:33 dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ja'alna hadza jam'a marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqa ma'suma wa la taj'al fina wa la man ma'ana wa la man yatba'una syaqun turda wa la mahruma برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله العظيم.